Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, terima kasih pada pengurusi majlis. Okay, yang saya hormati Puan Zuliana binti Abdul Rahman, tolong kanan tingkatan 6, SMK Tengku Lela. Tengku Lela. Okey, guru-guru pengajian am tingkatan 6 dan semua pelajar-pelajar yang dirahmati Allah SWT. Okay, terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi tentang teknik menjawab lah, ya, teknik menjawab pengajian am semester 1. Okay, ramai ni kalau kita tengok kat sini dengan 103 orang lah masuk pelajar dan guru. Okay, syabas dan tahniah pada pelajar kerana berjaya untuk bersama-sama pada pagi ini untuk mendengar sedikit lah tentang perkongsian cara nak menjawab pengajian am semester 1. Okey, saya share screen sekejap Okay, bila awak exam? Ingat tak bila awak exam? Berapa bulan awak akan pergi peperiksaan semester 1? Saja. Wan Hazim. Wan Hazim. Siapa Wan Hazim? Wan Hazim ada Wan Hazim? Ya, saya tu. Bila awak nak pergi peperiksaan semester 1? Awak pelajar semester 1 ke semester 2 sekarang? Semester 3? Semester 1 tu. 1. Okay, bila awak akan pergi peperiksaan? Berapa bulan? Kita tahu tu tarikh tu. 14 Februari. 14 Februari tu untuk subjek apa? Pengajian berapa bulan? Pengajian 15. Pengajian am 15 bulan. Okey, dah bersedia dah? Dah bersedia? Untuk pergi peperiksaan semester 1. InsyaAllah. Apa dia? Okey, tak apa. InsyaAllah bersedia. InsyaAllah, Alhamdulillah. Okey, mudah-mudahan Allah mudahkanlah untuk semua pelajar menjawab subjek pengajian am semester 1 ni. Okey. So, untuk pagi ni saya akan terangkan untuk 3 bahagian lah, bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Bagaimana nak menjawab soalan semester 1. Okey, pengajian am semester 1. Okey, sebelum tu awak kena tahu dululah format. Okey, format semester 1. Semua tahu tak bahawa waktu menjawab awak adalah 2 jam. Okay, di mana markah ataupun markah yang diberikan adalah 80 markah sama dengan 29%. Okay, tinggi 29% ni adalah sangat tinggi untuk atas didik semester ni, SEM 1 dan SEM 3. Okay, kedua-dua ni markahnya adalah 80 markah sama dengan 29%. Jadi SEM 1 dan SEM 3 awak kena skor. Awak kena skor betul-betul untuk dapatkan grade ataupun PNJK yang baik untuk awak punya semester 1 dan juga semester 3. Sebab markahnya tinggi. Bila markah tinggi awak kena lebihlah, usaha lagi lebih. Okey. Untuk semester 1 ni ada 3 bahagian. Iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Di mana bahagian A ini bahagian ini A ni soalan aneka pilihan ataupun kita kata itu soalan objektif. Soalan objektif ada 15 soalan objektif. 15 soalan objektif ni sama dengan 15 markah lah. Okey, mana satu soalan satu markah. Kemudian bahagian B adalah soalan struktur. Okey, soalan struktur 4 soalan. 4 soalan wajib jawab ke 4 soalan. Kebanyakannya pelajarnya ada setengah pelajar ditinggalkan. Rugi sebenarnya. Kadang-kadang kita tak tahu. Kalau kita tak tahu, mungkin ada jawapan yang kita bagi tu betul. Walaupun satu jawapan tu betul, satu markah tu adalah sangat besar. Kalau satu markah tu dia boleh menentukan untuk awak dapat A ke, B ke, B plus ke. Jadi kalau boleh bahagian B ni soalan struktur jangan dikosongkan. Kemudian bahagian C. Bahagian C ni adalah soalan esei. Okay, soalan esei diberi 3 soalan dan wajib jawab 2 soalan saja. Tak perlu jawab lebih, 2 sahaja. Kalau awak jawab 3, dia akan semak 2 sajalah. Dia tak akan tengok yang terbaik, dia tak akan semak ketiga. Dia hanya semak 2 soalan sahaja. Di mana satu soalan nilai markahnya adalah 25 markah. Satu soalan nilai markahnya adalah 25 markah. Mana kedua-dua soalan nilai markahnya adalah 50. Banyak ke sikit tu? Banyak ke sikit 50 markah tu?
Banyak ke sikit? Banyak kan? Banyak ego. Kalau banyak, awak kena tambahkan ilmu awak. Banyak ke membaca, banyak ke mulangkan pelajaran dalam bahagian C ni lah, terutama bahagian isu-isu semasa, takbir urus baik, fahamkan konsep-konsep dalam takbir urus baik dan juga isu semasa. Okey, kita tengok dulu pada konsep sukatan. Okey, konsep sukatan ni kalau kita lihat semester 1 ni, awak belajar tentang apa? Semester 1 ni awak belajar tentang apa? Belajar? Tentang Malaysia. Iaitu awak belajar tentang negara lah, negara kita. Kita ada sebuah negara, iaitu namakan negara Malaysia. Di mana awak belajar tentang bagaimana untuk mentadbir sebuah negara tu. Bagaimana kita menguruskan negara. Itu yang melibatkan negara Semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak. Jadi bila awak menjawab soalan peperiksaan, terutamanya bahagian esei lah, bahagian esei dia struktur, fokus hanya dalam negara. Semester 1, semester 2, fokus kepada dalam negara. Hanya semester 3 sahaja yang awak perlu fikirkan dalam dan juga luar negara. Untuk semester 1, jadi awak sentuh. Kalau penulisan tu sentuh bahagian Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Awak dah kuasai belum tentang sukatan-sukatan semester 1 ni? Dah kuasai ke belum? Tahu tak apa yang terkandung dalam semester 1 ni? Itu tentang perlembagaan negara berdaulat, perlembagaan dan juga tadbir urus negara. Apa yang awak belajar semua ni tentang jenis kerajaan, tentang Malaysia, perlembagaan, semua ada dalam buku perlembagaan. Kalau awak ada beli buku perlembagaan yang berharga RM10 tu, yang kecil tu, RM10 tu, semua ada dalam tu. Jadi siapa kasih cerita jadi peguam, sesuailah awak beli buku perlembagaan persekutuan. Jadi awak boleh mahir lagi dalam tentang perlembagaan persekutuan. Jadi kat sini awak kena tahulah, kena faham konsep dalam negara berdaulat. Ciri-ciri konsep negara, ciri konsep negara, kemudian negara berdaulat, ciri negara berdaulat, kemudian tentang pembentukan Malaysia, bagaimana Malaysia ni dibentuk, apakah faktor-faktor untuk membentuk Malaysia, yang menentukan nak membentuk Malaysia tu, apakah faktor-faktor dia. Kemudian jenis kerajaan. Ada berapa jenis kerajaan? Ingat lagi? Ada berapa jenis kerajaan? Ada berapa jenis kerajaan? 2. Ada 2. Kalau ikutkan asalnya ada berapa? 3. 3. Kerajaan persekutuan, kesatuan dan juga konfederasi. Cuma konfederasi ni sekarang tak diamalkan lagi pada zaman sekarang lah. Cuma ada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan kesatuan. Itu soalan-soalan yang asas selalunya lah, yang melibatkan soalan mudah yang dikeluarkan dalam soalan objektif. Kemudian perlembagaan. Perlembagaan ni banyak topik yang awak belajar dalam perlembagaan persekutuan. Tentang hak kebebasan asasi. Lagi tentang apa lagi? Tentang senarai bersama. Iaitu jadual ke-9 dalam perlembagaan persekutuan yang melibatkan 3 senarai lah. Iaitu senarai bersama, senarai persekutuan, senarai negeri dan juga senarai bersama. 3 senarai ni dalam jadual ke-9 ni wajib awak hafal. Wajib awak hafal lah, sebab dia akan keluar dalam soalan objektif. Kemudian tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, dan Dewan Rakyat, dalam Parlimen, Dewan Undangan Negeri, semua tu awak kena kuasai. Calon-calon, siapakah calon dia, kelayakan calon dia, pemilih, siapakah pemilih. Tu maknanya awak kena, maknanya awak dah kena ni lah, dah kena tahu sebelum awak nak memiliki peperiksaan, awak kena tahu semua lah sukatan ni awak dah belajar dan awak dah kuasai. Jadi mudahlah bila awak dah kuasai, awak dah faham konsep-konsep dia, awak hafal, maka awak mudah untuk menjawab soalan objektif. Dan demokrasi ataupun pilihan raya, ciri-ciri dia, ciri-ciri kerajaan persekutuan. Ada berapa ciri kerajaan persekutuan? Ingat tak? Ada berapa ciri kerajaan persekutuan? Ingat tak? Ataupun ciri kerajaan Malaysia, ada berapa? Kerajaan Malaysia, ciri kerajaan Malaysia. Ingat tak belajar? Ada 5. Apa yang 5 tu? Mana Malaysia mengamalkan raja berperlembagaan. Lagi apa lagi? Kita ada Dwi Kama ataupun kita panggil Dwi Kama ataupun kita panggil, lupa pula saya satu ni.
Okay, di parlimen lah itu ada 2 dewan. Okay, Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Dan kerajaan juga mengamalkan doktrin pengasingan kuasa. Dan ada lagi lah. Okay, ada 5 ciri kerajaan Malaysia. Okay, kemudian sistem pentadbiran. Sistem pentadbiran melibatkan kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, kemudian melibatkan kerajaan tempatan. Pelaksanaan. Bagaimana kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, kerajaan tempatan ni melaksanakan mereka punya tugas dalam negara yang melibatkan kepada apa? Ada punya agensi dia, iaitu agensi pusat, melibatkan agensi pelaksana. Kemudian ada kementerian, kementerian di peringkat persekutuan dan yang melibatkan juga bahagian negeri. Bagaimana? Apakah fungsi kerajaan negeri pada kerajaan persekutuan, pada kerajaan tempatan? Itu orang kena kuasai. Dan juga kepentingan ataupun cabaran. Kepentingan cabaran ni lebih kepada dalam soalan esei lah. Soalan esei. Soalan aneka pilihan dan struktur bahagian A dan bahagian B 15 markah. Total untuk kedua-dua bahagian itu adalah 30 markah. Jadi bahagian A ni sekurang-kurangnya awak kena skor 10 ke atas. Paling sedikit pun awak boleh dapat 10 lah kalau paling sikit pun kalau nak skor 10. Selebihnya kalau seeloknya 10 ke atas. Kalau awak dapat 5, dapat 8, kuatiri awak kemungkinan boleh dapat C sahaja. Ataupun awak akan dapat lulus sebahagian. Tengok pada bahagian A, itu 15 soalan neka pilihan. Jadi untuk bahagian A, awak belajar tentang Malaysia kekal berdaulat. Ada subtajuk dia iaitu negara berdaulat. Negara berdaulat, apakah negara berdaulat, apakah ciri-ciri negara berdaulat. Kemudian perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan ni sangat penting lah. So awak kena hafal dia punya perlembagaan persekutuan, cara kewarganegaraan dia bagaimana, cara penambatan kewarganegaraan bagaimana, bahasa Melayu sebagai bahasa apa, lepas tu agama rasmi Malaysia apa. So awak kena tahu. Dan takbir urus negara macam tadi, bagaimana negara kita mengurus negara, bagaimana menteri-menteri, bagaimana pemimpin untuk mengurus negara. Kedaulatan Malaysia. Ia perlu memahami dan menghayati sistem pemerintahan negara dan juga tadbir urus baik. Tadbir urus baik ni bukan sahaja dia keluar dalam soalan esei, tapi juga dalam soalan objektif dan juga struktur. Dia pelbagai bentuk lah yang akan dikeluarkan dalam soalan yang berbentuk tadbir urus baik. Soalannya meluas, sangat luas. Jadi dalam soalan objektif ni ada 2 jenis. Ada 2 jenis bentuk soalan. Iaitu pertama adalah soalan objektif bentuk mudah. Bentuk mudah, teliti, stimulus dan kata tugas. Kena hati-hati, kena fahamkan. Kadang apa yang awak hafal, awak baca dalam buku, tak semestinya soalan dia akan keluar sebiji-sebiji. Kadang dia akan pusing sikit soalan tu untuk menguji kefahaman awak. Sejauh mana awak memahami soalan tersebut. Kemudian gariskan, garis dan bulatkan tugasan dan juga bulatan tugasan dan juga clue yang boleh menyebabkan awak boleh menjawab soalan objektif tersebut. Kemudian potonglah jawapan yang salah. Mana jawapan salah tu potong. Elakkan terlampau banyak awak membaca. Kadang ada pelajar ni bila dia tak faham dia punya clue ataupun kata tugas kat dalam satu soalan tu menyebabkan dia mengambil masa. Dan satu soalan tu mengambil masa terlalu lama untuk menjawab soalan objektif. Dia terlalu lama menjawab soalan objektif, nanti soalan esei dan juga soalan struktur awak tak dapat nak buat lah. Jadi kena hati-hatilah. Baca sekali 2 kali, kemudian kalau betul salah, kalau salah awak potong jawapan tersebut. Supaya awak tak baca berulang kali. Kemudian yang ni contohlah, contoh yang ni, yang manakah benar tentang ciri konsep asas sebuah negara. Ini soalan yang mudah. Mudah yang kita nampak dan kita faham, mudah faham. Yang manakah benar tentang ciri. Dia nak apa? Dia nak ciri konsep asas sebuah negara. Yang kedua adalah soalan objektif berbentuk kompleks. Ataupun bentuk aneka gabungan. Soalan yang bentuk macam inilah kebanyakannya pelajar confused atau pelajar kata perangkap. Terperangkap. Jawapannya kadang seakan-akan sama. Setiap option jawapan ni kalau awak lihat dalam soalan objektif ni dimulai taburan yang sama. Contoh macam satu ni, dia ada 2 pilihan jawapan. Soalan 2 ni pun 2 pilihan jawapan, 3 ni pun 2, 4 pun 2. Kita tengok ni lah. A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3 dan D 3 dan
dan 4. Kalau awak lihat setiap jawapan ni dia ada satu jawapan ni ada 2 saja. 1, 1, okey, di 2, 2, 4, 4 dan 3, 3. Sebenarnya mudahlah, bentuk sini mudah untuk kita kena pasti. Okey. Maknanya pelajar hanya baca 2 kali option jawapan untuk menentukan jawapan tu betul. Kita tengok contoh ni Okay, jika option 1 ni salah. Okey, kalau 1 dah salah dan 2 betul, maka C adalah betul. Okay, maksudnya kalau 1 ni dah salah, maknanya A dan B ni dah tentu salah. Tak perlulah awak baca lagi yang B ni. Sebab ada 1 ni salah. Jadi A dan B dah tentu dia salah. Kemudian awak tahu 2 ni betul. Jadi jawapannya dah tentu adalah C, 2 dan 3. Okay, jadi C dan D disingkirlah, pelajar perlu pilih 2 atau 4 untuk dibaca saja. Tak perlu nak baca lagi soalan jawapan nombor 1. Jadi bila dah tahu 1 ni salah, A dan B ni terus awak tak perlu baca, tak perlu nak tengok jawapan yang nombor 1, A dan B. Okay, kemudian terus jawab tengok yang nombor 2. Awak tahu okay, 2 ni betul. Okay, jawapan 2 ni betul, tengok mana yang ada 2. So kat C ni ada 2. Jadi tak perlulah lagi awak tengok yang 4. Okay. Okay, seterusnya contoh lagi, yang manakah bidang kuasa bersama kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan? Okay, iaitu perkapalan dan juga perikanan ni adalah salah. Jadi bila salah awak kalah. Okay, 1 dah salah, maknanya A dan B dah salah. Okay, jadi 2 salah, mana jawapan yang betul? 3 dan 4. Kita tahu 1 ni salah, perkapalan ni bukan. Dia kata bidang kuasa kerajaan, bidang kuasa bersama kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Maksudnya dia nak senarai bersamalah di bawah dalam senarai bersama. Okay, bawah senarai bersama, perkapalan ni bukan. Okay, perkapalan ni bukan dalam senarai bersama. Jadi kita tahu terpangkar kat sini, tapi kita potong lah, boleh potong. Jadi bila 1 ni salah, jadi A dan B ni bukanlah jawapan dia. Okay, A dan B bukanlah jawapan dia. Dan awak lihat antara C dan D. Kalau tengok perikanan ni, okay, perikanan pun salah, bukan. Jadi nombor 2 ni bukan. Okay, jadi teruslah jawapan dia adalah D. Jadi tak perlu terlalu lama untuk awak nak membaca soalan, nak menjawab soalan objektif ni. Bawa ada masa 2 jam aja. Okay, 2 jam untuk buat soalan soalan esei tu kena lebihkan masa untuk soalan esei. Jadi soalan objektif ni satu soalan lebih kurang 1 minit. Okay, 1 minit ke 2 minit saja. Jangan terlampau lama lah. Okay, contoh lagi ni. Okay, yang manakah boleh dilaksanakan oleh Dewan Undangan Negeri? Masa tu kan jawapan yang betul? 1 ni betul ke tidak? Belajar. Nombor 1 ni betul tidak? Hello. Dia kata yang manakah boleh dilaksanakan oleh Dewan Undangan Negeri? 1 ni betul tak? Mengubah rang undang-undang berkaitan kebajikan orang asli. Hello. Hello. Ya. 1 ni betul ke salah? Salah. Okey, salah. Salah cikgu, salah. Okay. Sorry ya, kita tak faham kan tadi. Okey, salah. Salah tu 1 ni salah. Okey, yang kedua. Betul tidak? Mengubah rang undang-undang berkaitan pemeliharaan penyu. Dia nak Dewan Undangan Negeri. Salah. Salah. Okey, yang salahnya adalah 1 dan 4. Jadi jawapannya adalah 2 dan 3. Mengubah rang undang-undang yang berkaitan pemeliharaan penyu dan juga meminda undang-undang berkaitan perpustakaan dan mulia. So jawapannya 2 dan 3. 2, 3 tadi apa? 2, 3. Kita tengok 2 dan 3 adalah yang tak ada ni. Okey. Okay, jawapan yang betul adalah 2 dan 3. Yalah 2 dan 3 adalah jawapan yang betul. Okey. Okey. Takkan ada soalan tak untuk bahagian A? Ada soalan tak untuk bahagian A? Sebab nak fokuskan pada bahagian B dan C ni. Kalau tak ada, saya teruskan untuk bahagian B. Okey, soalan bahagian B adalah 4 soalan struktur. Okey, 4 soalan struktur dan 15 markah. Kadang satu soalan tu dia akan pecahkan lagi lah. Iaitu A dan B. Dan satu soalan, markah yang paling banyak adalah 4 markah. Okey, 4 markah ataupun 3 markah. 2 adalah sekali 1 markah. 1 markah ni
jarang soalan satu markah ni keluar. Selalunya dia akan dua lah, iaitu selalu kalau dua ni melibatkan definisi ataupun konsep. Kemudian 3 dan 4 markah. Okey. Untuk soalan struktur, format dia ada dua bentuk format. Okay, iaitu bentuk HOS dan juga LOTS lah. Di mana HOS ni adalah soalan yang aras tinggi. Aras tinggi mana awak perlu berikan idea ataupun isi dan juga kena bagi huraian. Okay, dan juga aras rendah. Okay, aras rendah ni mudah. Okay, mudah mana awak hanya memberikan jawapan saja. Tak perlu idea, tak perlu huraian. Maksudnya ada satu jawapan saja. Kalau HOS ni selalu melibatkan dua ayat lah, dua jawapan. Di mana dia ada idea dan juga dia ada huraian. Okay, kemudian pastikan kehendak soalan, apakah kehendak soalan tu nak, dan jawapan hendaklah spesifik. Okay, jawapan dia mestilah spesifik. Okay, ini contoh soalan bentuk LOTS. Okay, nyatakan. Selalunya kalau yang bentuk LOTS ni nyatakan, berikan. Okay, kalau yang bentuk HOS, terangkan, jelaskan. Nyatakan 3 cara pindaan perlembagaan. Ini bentuk aras rendah. Okay, kemudian bentuk aras tinggi. Globalisasi merupakan satu daripada cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan tadbir urus baik. Okay, soalan dia, jelaskan 2 sebab mengapa globalisasi menjadi cabaran. Jadi kat sini dia nak apa? 2 sebab. Bila dia nak 2 sebab, maknanya dia kena ada 1 idea dan juga 1 huraian. Dia nak 2, tapi soalan ni perlukan 4 markah. Apabila dia nak 2 tapi 4 markah, maka jawapan awak mesti ada 2. Maksudnya satu jawapan kat sini, satu jawapan ni ada 2 lah, 2 ayat kat situ. Maksudnya satu ayat itulah idea dan satu ayat itu adalah huraian. Jangan bagi satu saja. Kalau satu kemungkinan takut dikuatiri awak bagi huraian. Kalau awak hanya bagi huraian saja, maka markah tidak akan diterima lah. Dia akan jadi TR, tidak relevan. Okay, kalau awak hanya bagi idea saja dan idea tu betul, kemudian idea tu akan diberi markah. Tapi kalau awak bagi bentuknya berbentuk huraian, maka kalau walaupun dia nampak betul, okay, tapi tetap tidak akan dikira lah sebab dia nampak lebih pada huraian. So dia akan bagi TR tidak relevan. Jadi jawapan untuk soalan yang berbentuk idea ni, jawapan dia kena spesifik. Kena bentuk spesifik. Jelaslah, mari kita baca sekali kita dah faham. Okay. Yang ini bentuk soalan yang bentuk gabungan di mana dia ada HOS dan dia juga ada LOTS. Okay, soalan ini tak saya pernah keluar pada tahun 2018. Tak sajalah soalan SKPN tahun 2018, 18, 17 macam itu. Kata apakah maksud pengasingan kuasa? Ini masa ini soalan 1 markah. Ini bentuk pemahaman. Apakah maksud pengasingan kuasa? Bila dia kata maksud pengasingan kuasa, jadi jawapan awak perlu dimulakan dengan pengasingan kuasa. Jangan menggunakan pembahagian kuasa. Salah. Okay, kalau pelajar menulis pembahagian kuasa yang terdiri daripada 3 badan. Okay, eksekutif, perundangan dan juga kehakiman. So salah. Dia bukan pembahagian kuasa, tapi kita kena sebut pengasingan kuasa. Berbeza kalau fahamkan tentang pembahagian dan juga pengasingan. Dua-dua ni adalah berbeza. Banyaknya pelajar semasa menjawab soalan ni, dia tak tulis pengasingan, tapi ada setengah pelajar dia tulis pembahagian kuasa. So salah lah. Apabila dia kata pembahagian kuasa, automatik dia akan dapat 0 markah. Bukan pembahagian kuasa tapi pengasingan kuasa, ataupun istilah lain pemisahan kuasa. So di antara dua tu, okay, pengasingan ataupun pemisahan kuasa antara ketiga-tiga badan. Okay, nyatakan tiga badan itu. Itu badan perundangan, badan eksekutif dan juga badan kehakiman. Jadi apa yang dinyatakan dalam soalan, awak masukkan dalam jawapan awak. Jangan diubah. Bila soalan ni kata pengasingan kuasa, terus salin balik pada jawapan kat situ. Itu pengasingan kuasa. Ialah, ataupun pengasingan kuasa iaitu pemisahan ataupun pengasingan kuasa yang melibatkan ketiga badan. Itu badan eksekutif, badan perundangan dan juga badan kehakiman. Kalau awak tulis pembahagian kuasa, teruslah dapat 0 markah. Tidak relevan. Okay, kemudian dekat sini berikan 2 sebab mengapa pengasingan kuasa ini diamalkan di Malaysia. Dia nak 2 sebab lah. 2 sebab maksudnya kalau awak lihat kat sini 4 markah.
Dua sebab dan 4 markah. Jadi ada satu idea dan juga ada satu huraian. Kalau idea betul, huraian salah, orang dapat 1 markah sajalah. Okay, kalau dua-dua betul, idea betul, huraian betul, okay, dapat 2 markah. Tapi kalau huraian tu betul tapi idea salah, terus TR lah, tidak relevan. Okay. Setakat ni faham tak? Ada soalan nak tanya? Faham. Faham Okay. Okay, contoh lain yang ini. Senaraikan 2 kriteria pemberian geran tahunan kepada kerajaan negeri. Okay, ini senaraikan. Ini bentuk lots. Yang bentuk lots lah. Mana awak perlu senaraikan saja. Letak saja jawapan dia. Tanpa perlu menghuraikan. Yang ini bentuk HOTS. Jelaskan 2 sebab mengapa kerajaan persekutuan memberi peruntukan ataupun geran tahunan kepada kerajaan negeri. Maksudnya ada idea dan juga ada huraian. Okey. Ini kita buat contoh soalan dan jawapan. Terangkan 2 kesan utama kestabilan politik terhadap pembangunan negara. Ini bentuk kalau kestabilan politik ni lebih pada macam kedaulatan negara lah. Struktur yang berbentuk kedaulatan negara. Kita terangkan 2 kesan utama kestabilan politik terhadap pembangunan negara. Okay, kita tengok. Dapat menarik minat pelabur asing atau tempatan dan mengelakkan campur tangan kuasa asing. Okay, betul tak jawapan dia? Betul tak jawapan ni pelajar? Kita terangkan 2 kesan utama kestabilan politik. Okay, dia kata 2 kesan. 2 kesan. Kalau dia kata terangkan 2 kesan, maksudnya kat sini dia nak 1 idea, 1 huraian. Betul tak jawapan dia ni? Betul ke salah? Huraian tak ada. Huraian tak ada. Huraian tak ada. Tiada huraian cikgu. Tiada huraian. Tiada huraian. Okey. Yang lain? Tiada huraian, betul cikgu. Terlalu singkat. Jawapan dia terlalu singkat dan tiada huraian. Jawapan dia adalah idea sahaja. Idea sahaja. Okey. Yang lain? Kalau macam tadi saya kata, kalau idea sahaja, huraian tak ada, berterima tak markah? Awak boleh dapat markah tak kalau idea saja? Boleh. Boleh. Kalau idea saja tapi huraian tak ada, tapi kalau idea tu betul, boleh dapat markah. Kalau betul idea tu. Tapi kalau huraian sahaja tapi idea tak ada, tu langsung tak boleh dapat markah. Okay, jadi ni betul tak betul jawapan dia? Kedok kata salah kan? Okey. So salah lah. Memang betul salah. Tidak relevan. Okay, sebab yang diberi ni bukan idea. Yang diberi ini bukan idea. Ini adalah huraian. Okay, jadi apabila diberi huraian, maka teruslah tidak relevan. TR. Kosong markah dia. Okay, kita tengok jawapan yang betul. Jadi kat sini calon tidak menjawab soalan. Okay, jawapan yang tepat. Iaitu pertama, meningkatkan ekonomi penduduk. Okay. Jadi huraian dia dapat menarik minat pelabur asing ataupun tempatan dalam perindustrian dan lain-lain lah dia punya huraian lagi. Okay. Jadi kat sini awak lihat kat sini, ini idea dia. Yang tadi ni yang disebut tadi menarik minat pelabur asing, itu ialah huraian. Okay, itu adalah huraian. Jadi bila dia bagi huraian sahaja, maka tidak relevan lah. Jadi kena tanya spesifik. Tadi saya kata idea kena spesifik. Okay, untuk soalan struktur ni idea kena spesifik. Jadi apakah idea dia? Meningkatkan ekonomi. Okay, kat sini adalah ekonomi idea dia. Kemudian menarik, dia punya huraian dia dapat menarik minat pelabur asing ataupun tempatan dalam perindustrian. Kemudian jawapan yang lain ialah memelihara kedaulatan negara. Memelihara kedaulatan negara iaitu dapat mengelakkan campur tangan kuasa asing. Tadi dia kata apa? Mengelakkan campur tangan kuasa asing itulah huraian. Okay, bukan idea. Idea dia kena spesifik. Apakah yang berkaitan dengan campur tangan asing itu kedaulatan. Yang ni kedaulatan. Jadi memelihara kedaulatan negara. Okay, apa beza kedua-dua ni awak lihat? Cara menjawab dia. Okay, ini adalah bentuk 2 ayat. Yang ini bentuk satu ayat. Okay, bentuk 2 ayat ni maksudnya
meningkatkan ekonomi negara, titik. Kemudian dia sambung dengan huraian. Dapat menarik minat pelabur asing atau tempatan dalam perindustrian dan lain-lain lah. Ini bentuk jawapan dalam dua ayat. Ataupun awak jadikan satu ayat saja. Maknanya awak gabungkan idea dan huraian. Memelihara kedaulatan negara iaitu dengan menggunakan kata hubung kat sini iaitu ataupun kata hubung yang lain iaitu dapat mengelakkan campur tangan kuasa asing. Cara kedua-dua ni diterima. Diterima apabila awak menjawab soalan peperiksaan. Okey. Jelas? Isi dan huraian. Okey. Faham tak setakat ni? Faham ke tidak? Faham cikgu. Jadi idea perlu spesifik. Idea kena spesifik. Untuk soalan struktur, idea kena spesifik. Jadi bila awak spesifik, contoh ekonomi. Selalunya kalau jawapan-jawapan dalam soalan struktur ke esei ke awak lihatlah pada isu. Selalu jawapan ekonomi ni ada. Selalunya lah. Ekonomi, kemudian letakkanlah dia punya huraian dia. Jadi kedua-dua cara ni boleh digunakan. Sama ada nak buat 2 ayat ataupun nak buat dalam bentuk satu ayat. Tapi kalau nak buat dalam bentuk 1 ayat, pastikan pastikan ada pembezaan kat sini lah. Perbezaan kedua-dua ni, idea dan huraian. Itu dengan gunakan kat sini kata hubung. Iaitu ke, adalah ke apa kan. Jadi maknanya bila pemeriksa baca dia faham, maknanya ini idea, yang ini huraian. Buat 1 ayat boleh, tapi kalau nak selamat buatlah menggunakan 2 ayat. Letak idea, kemudian titik dan terus diberikan dengan huraian. Okey, seterusnya ini yang tadi yang bentuk apa ni? Ini bentuk HOTS. Ini bentuk LOTS lah. Okey. Nyatakan 4 prinsip tabir urus yang baik. Apa dia? Ketelusan, beretika, integriti, accountability. Ada lagi keterlibatan. Okey, yang ini berbentuk satu perkataan. Okey, dalam soalan struktur ada 3 tau awak boleh cara menulis, iaitu 2 ayat, 1 ayat dan juga satu perkataan. Okey, macam yang ni, yang ini bentuk 2 ayat, yang ini bentuk 1 ayat. Yang ini pula berbentuk 1 perkataan. Soalan ni soalan SPM 2000 berapa tah? 2018 ke apa? Nyatakan 4 prinsip tabir urus yang baik. Okey, ketelusan, beretika, integriti, accountability. Okey, keterlibatan. Ada lagi lah jawapan-jawapan yang lain. So ni antara jawapannya. Okey, soalan ni bila dia kata 4, so nyatakan 4 saja. Ni saja saya bagi lebih lah. Okey, ni maknanya 1 perkataan jelas. Jelas kat ni dibentuk 1 perkataan. Pada kata prinsip tabir urus baik. Tapi jawapan awak tu panjang. Bergantung kepada isunya, bergantung kepada kehendak soalannya. Kalau kehendak soalan tu memerlukan ayat yang panjang, kalau HOTS tu tak boleh 1 perkataan. HOTS tak boleh 1 perkataan. HOTS sama ada 1 perkataan atau 1 ayat ataupun 2 ayat. LOTS ni saja sama ada 1 perkataan ataupun 1 ayat. Bergantung kepada kehendak soalan. Okey, seterusnya. Nyatakan 3 isu yang berbangkit dalam usaha mencapai taraf negara maju. Membentuk satu negara bangsa Malaysia, memantapkan moral dan etika. Okey, menjadikan negara perindustrian. Ini adalah bentuk 1 ayat. 1 ayat yang bentuk LOTS lah. Kalau LOTS selalunya soalan jawapan awak sama ada 1 perkataan ataupun satu ayat. Bila 1 ayat, jawapan awak kena spesifik. Kadang-kadang, kenapa kadang pelajar ni, calon ni kadang soalan struktur kebanyakan mereka tak boleh nak jawab. Sebab apa? Sebab kebanyakannya pelajar, dia menjawab berbentuk huraian, bukan spesifik. Kalau kita nampak calon ni dia ada nak jawab, dia ada pengetahuan untuk jawab, tapi calon tak tahu bagaimana nak menjawab secara spesifik. Jadi terus jawab spesifik lah. Macam mana awak lihat soalan objektif? Kalau awak lihat soalan objektif,
awak nak jawab soalan struktur, awak lihat pada soalan objektif. Bagaimana awak tengok jawapan-jawapan pilihan, jawapan-jawapan pilihan dalam aneka pilihan tu, dalam soalan objektif tu, jawapan objektif tu, kalau awak lihat jawapannya semua spesifik. Dia tak adalah bentuk huraian. Macam itulah kita nak menjawab soalan struktur. Nak menjawab soalan struktur yang berbentuk lots ni. Jadi jawapan awak kena spesifik. Ada calon dan kebanyakan calon jawapan dia panjang-panjang. Panjang-panjang itu kebanyakan bentuk huraian. Tak nampak apa key point yang dia nak berikan. Jadi bila awak nak jawab, awak kena tahu apa key point dia. Macam ini, negara, bangsa. Negara bangsa. Yang kat sini moral dan etika. Yang ini negara perindustrian. Cuma awak tambah sikit kat sini, iaitu kata ketugas tu membentuk satu negara bangsa Malaysia. Memantapkan. Awak tahu kat sini jawapan dia. Nyatakan 3 isu yang berbangkit dalam usaha mencapai taraf negara maju. Kadang ada kata kebanyakannya rakyat suka mencuri lah, apalah itulah. Itu. Balik semula tengok apa yang spesifik yang melibatkan kepada tingkah laku, yang melibatkan kepada rasuah, yang melibatkan kepada ketidakkejujuran, tak amanah, melibatkan apa? Itu moral dan etika. Semua itu dah termasuk dalam moral etika. Jadi apa yang nak lihat kat sini ialah memantapkan moral dan etika. Kebanyakannya calon ini, kenapa mereka tidak boleh dapat jawapan? Sebab mereka lebih suka letak huraian. Dia tulis kat situ, kadang contohlah macam kenapa sini ada 3 isu yang berbangkit dalam usaha mencapai taraf negara maju. Apa isu yang berbangkit? Isu yang berbangkit. Kerana dia melibatkan pada huraian. Dia sebutlah rasuah lah, rasuah, dia buat tidak amanah, pecah amanah, penyelewengan. Itu semua huraian. Itu semua adalah huraian. Jadi jawapan awak kena spesifik. Spesifik apa yang nak diletakkan dalam awak punya jawapan soalan struktur. Kemudian menjadikan negara perindustrian. Menjadikan negara perindustrian. Jawapan lebih pada spesifik. Bila spesifik itu kita tahulah. Jangan bagi huraian. Bila bagi huraian tu kebanyakannya calon tidak boleh mendapat markah yang baik. Tu yang kebanyakannya calon dapat 3 markah, 5 markah. Dan jawapan tu kena fahamkan dulu awak punya isu dia. Isu daripada soalan ni kena fahamkan betul-betul. Dan kehendak soalan. Apa kehendak soalan? Nyatakan 3 isu yang berbangkit. Dia nak 3 isu yang berbangkit dalam usaha nak capai taraf negara. So sebenarnya soalan ni lebih kepada soalan semester 2 lah. Nak mencapai taraf negara maju ni sebenarnya dia lebih kepada soalan semester 2 yang ini. Jadi lebih kurang macam itulah. Semester 1 pun sama. Jawapan awak kena lebih spesifik. Ini terutama dalam bahagian soalan struktur. Okey. Seterusnya, takkan ada soalan nak tanya? Ada tak soalan nak tanya? Kalau tak ada, saya teruskan. Peringatan penting. Jika kehendak soalan meminta usaha, ni mesti banyak pelajar dah sedia maklum. Jika kehendak soalan meminta usaha, langkah, strategi, kaedah, cara, peranan, kesan, faedah, sumbangan, cabaran ataupun tujuan ataupun sebab. Gunakanlah kata-kata kerja ataupun kata tugas. Contohnya tadilah meningkatkan ke, menambah baik ke, memantapkan ke, mengukuhkan ke. Kena ada kata kerja untuk membentuk jawapan tersebut. Apabila tak ada kata kerja, jawapan awak akan diberi TR lah, tidak relevan. Seolah-olah jawapan awak itu tidak lengkap. Tapi kalau soalan yang berbentuk cabaran, gunakanlah kata kerja mewujudkan. Mewujudkan cabaran ni, apa cabaran itu? Nak mewujudkan negara maju ke, nak mewujudkan apa? Gunakan kata kerja ataupun kata tugas, iaitu mewujudkan. Okey. Ini contoh kata-kata kerja ataupun kata tugas lah. Jadi saya kata kalau soalan yang melibatkan kepada cabaran, gunakan kata kerja mewujudkan. Okey, contoh, senaraikan 3 langkah penambahbaikan sistem penyampaian perkhidmatan awam. Macam nampak? Jawapannya lebih kepada spesifik ini, membangunkan tenaga kerja atau salah satu bolehlah tenaga kerja ataupun modal insan yang berkualiti. So boleh guna dua, antara tenaga kerja ataupun kita boleh katakan modal insan, dan yang kat sini ialah berkualiti. Dia kata 3 langkah. Jadi ada kata kerja kat sini.
Yang kedua, meningkatkan persekitaran kerja yang kondusif. Dan yang ketiga, menyelaraskan dasar dan polisi jabatan dan agensi kerajaan. Gunakanlah kata kerja. Kalau turut tulis je tenaga kerja yang berkualiti. So awak punya jawapan tu tidak jelas. Tidak jelas dan tidak lengkap. Sebab tu kebanyakan pelajar dia, tidak dapat markah untuk struktur ni sebab tak lengkap. Okey. Jadi bagaimana nak jawab soalan struktur? Jadikan tadi saya kata, jadikan soalan objektif tu seperti soalan, jadikan soalan objektif ke dalam soalan struktur. Kita tengok contoh. Fikir objektif, jawab seperti aneka pilihan, menjawab soalan objektif dan menulis objektif. Okay, kita tengok contoh. Uraikan dua cara bagaimana seseorang tertuduh boleh dihadapkan ke mahkamah. Ke mahkamah. Okay, apakah dua cara yang boleh, dua cara bagaimana seseorang tertuduh boleh dihadapkan ke mahkamah? Apa jawapan dia? Apakah dua cara? Pelajar. Okay, betul tak jawapan dia? Uraikan dua cara bagaimana seseorang tertuduh boleh dihadapkan ke mahkamah. Yang pertama kat sini, tertuduh dihadap ke mahkamah apabila dia didakwa oleh pihak berkuasa kerana melakukan jenayah. Yang kedua, seseorang boleh dihadapkan ke mahkamah apabila tertuduh ditangkap bersama bahan bukti kes yang nyata. Betul tak jawapan ni? Betul tak belajar? Betul. Betul. Okey, yang lain? Ingat balik tadi saya cakap apa tadi? Dia nak apa? Dua cara. Okey, soalan ni bentuk apa? Lots ke HOTS? Hot. HOTS. Dia kata huraikan. Okey, soalan ni kata huraikan. Huraikan dua cara. Okey, kalau oleh yang nombor satu ni, ada tak idea? Tak ada. Tiada. Tadi saya kata apa? Idea mesti apa? Spesifik. Ada. Idea kena spesifik. Kalau awak lihat kat sini, ini idea ke huraian ni? Okey, kat sini ada kat sini lah kerana melakukan jenayah kan? Okey, tertuduh dihadap ke mahkamah apabila dia didakwa oleh pihak berkuasa. Idea ke huraian tu? Idea ke huraian? Huraian. Huraian. Okay, kemudian oleh yang kedua ni, seseorang boleh dihadapkan ke mahkamah apabila tertuduh ditangkap bersama bahan bukti. Ini pun huraian. Okay, kalau kadang kita nampak ni mudah tau, ni mudah ya, tapi cara inilah kebanyakannya calon-calon yang menjawab soalan macam ni dalam exam. Okay, kebanyakannya calon, majoriti, itu menyebabkan mereka tak dapat markah. Sebab tak tahu bagaimana nak menjawab soalan struktur. Tak tahu nak bezakan antara idea dan juga huraian. Sebab tu dia kata idea kena spesifik. Huraian, barulah huraian tu panjang. Okay. Jadi kedua-dua ini adalah tidak relevan. Okay, 0/4 markah. Di mana calon tidak ataupun pelajar tersebut tidak menjawab mengikut kehendak soalan. Okay. Sebab tu kita tahu, kena fahamkan soalan ni bentuk apa? HOTS ke LOTS? Kalau LOTS satu ayat saja tanpa ada huraian. Okay, satu ayat saja tanpa ada huraian dan jawapan yang spesifik. Tapi kalau bentuk HOTS, dia kena ada idea dan huraian. Kalau HOTS akan tengok juga markah. Okay, tengok juga pada markah. Berapa markah? Kalau dia kata huraikan 2 tapi 4 markah. Okay, 4 markah maksudnya awak letak idea dan huraian. Tapi pernah tak saya soalan pernah keluar, mungkin dia letak HOTS tapi dia letak 4 markah. Huraikan, tengok tak saya ada lah satu soalan di mana soalan ni bentuk HOTS tapi dia bagi 4 markah. Maknanya nyatakan sajalah tu. Okay. Jadi kat sini kena ada idea dan kena ada huraian. Jadi calon tidak menjawab soalan. Okay. Jadi apa jawapan yang tepat kat sini? Waran tangkap. Okay, kalau awak lihat kat sini, dua cara bagaimana seseorang tertuduh boleh dihadapkan ke mahkamah. Okay, pertama ialah menggunakan waran tangkap.
Jadi satu perintah kepada polis untuk menangkap orang kena tuduh KOKT dibawa ke mahkamah. Yang kedua, ini bentuk dua ayat lah. Yang kedua, tangkapan tanpa waran. Melalui satu operasi polis apabila terdapat bukti yang sah. Nampak tak perbezaan dia? Isi dan juga huraian isi. Dua ayat. Yang pertama tu dua ayat. Yang kedua tu satu ayat. Jawapan macam inilah saya kata. Tadi spesifik. Jawapan idea kena spesifik. Idea tak boleh panjang. Idea tak boleh terlalu panjang. Idea kena spesifik dan apakah huraian lah baru panjang. Saya tadi dia terus bagi yang panjang. Itu maknanya salah lah. Bila salah terus tidak relevan. Ini tadi saya kata soalan struktur ditukar kepada soalan objektif. Yang manakah benar tentang cara tertuduh boleh dihadapkan ke mahkamah. Yang ini contoh dalam bentuk soalan struktur. Tapi bagaimana soalan struktur ni dibawa kepada soalan objektif. Waran tangkap, perintah mahkamah, tangkapan tanpa waran, mendapat kebenaran pihak berkuasa. Mana jawapan dia? Satu ni betul tak? 1 dan 3. 1 dan 3. Waran tangkap dan tangkapan tanpa waran. Nampak tak? Boleh tak bezakan? Bagaimana soalan objektif, jawapan pilihan objektif ni begitulah jawapan awak dalam soalan struktur. Nampak tak? Soalan objektif jawapannya ringkas saja. Ringkas dan spesifik. Begitu juga jawapan awak dalam soalan struktur. Terutama yang melibatkan idea dan huraian. Jawapan dia waran tangkap dan tangkapan tanpa waran. Tengok lagi contoh soalan struktur. Senaraikan 3 kepentingan perlembagaan persekutuan. 3 markah. Soalan ni bentuk lots ke HOTS? Lots. Lots. Soalan ni bentuk lots. Mana kena nyatakan saja, senaraikan saja tanpa perlu ada idea, tanpa perlu ada huraian. Tak ada dua ayat lah. 1 ayat sahaja. Sumber dan panduan tadbir urus negara. Asas penting untuk kesinambungan tadbir urus baik dan menjamin hak rakyat menikmati hidup aman dan harmonis. Ini bentuk soalan struktur lah. Kita tengok contoh soalan aneka pilihan pula macam mana. Yang manakah benar tentang kepentingan perlembagaan negara? Pertama, menjamin hak rakyat untuk hidup dalam suasana harmonis. Kedua, merupakan undang-undang tertinggi negara. Ketiga, ketertinggian mengatasi kuasa dan undang-undang negara. Keempat, urusan tadbir urus dilaksanakan mengikut perlembagaan. So jawapannya mana? Yang pertama dan juga yang keempat. 1 dan 4. Menjamin hak rakyat untuk hidup dalam suasana harmonis. Lebih kurang jawapan ni lah, nombor 3 ni tadi. Dan urusan tadbir urus dilaksanakan mengikut perlembagaan. So jawapan ni 1 dan 4. Lebih kurang sama yang ini. Faham tak? Faham ke tidak? Jawapan lebih spesifik. Sama juga macam mana awak lihat dalam soalan objektif bagaimana dia punya jawapan, pilihan-pilihan jawapan. Macam itulah awak tulis jawapan awak dalam soalan struktur. Ringkas dan spesifik, mudah difahami. Pelajar membaca maklumat yang sama untuk menjawab bahagian A dan juga bahagian B. Apa yang awak jawab dalam bahagian A iaitu soalan objektif, sama juga awak jawab dengan jawab dalam soalan struktur. Benda yang sama. Sebab soalan objektif dan struktur adalah tajuk yang sama awak baca dalam kenegaraan Malaysia. Iaitu tentang konsep negara, perlembagaan, sistem pemerintahan. Sama juga dalam soalan struktur, awak belajar benda yang sama. Jadi cara jawab pun sama. Itu penting. Apa yang penting ni? Ni kebanyakan pelajar kadang saya rasa cikgu pun dah beritahu lah dalam kelas ke apa, tapi still lagi masih lagi pelajar-pelajar tu calon. Kadang diingat pemeriksa ni nak bagi kesian. Bukanlah, contohlah dia minta 3, awak bagi 4. Dia minta 2, awak bagi 3. Itu memang tak boleh lah. Itu memang dah termaktub dalam skema jawapan. Kalau 2 saja. Jadi jangan beri 2 jawapan dalam satu ayat. Yang ni jangan beri 2 jawapan dalam satu ayat seperti adanya kata hubung dan
atau perkataan lain yang membawa erti jawapan. Okey, faham tak yang ini? Faham ke tidak? Faham? Contoh macam tadi pasal Faham cikgu. tentang bagaimana cara bawa tertuduh ke mahkamah. Okey, waran tangkap dan juga waran dan tanpa waran tangkap. Betul tak? Jadi dalam satu idea, dalam satu jawapan, jangan buat waran tangkap dan tanpa waran tangkap. Dua-dua tu memang ada jawapan. Okay, jadi buat satu jawapan saja. Kalau bagi dua-dua jawapan, tak boleh diterima. Ataupun dia hanya ambil jawapan yang depan saja. Contohlah yang depan tu salah. Selepas dan tu betul. Takkan diterima yang belakang itu. Hanya diterima yang depan saja. Sebelum dan tu saja diterima. Kecuali yang menggunakan atau. Okay, kalau atau itu dia berbeza dengan dan. Kalau dan tu dia merujuk pada ada dua pilihan jawapan. Kalau atau itu dia merujuk salah satu jawapan. Lebih selamat kita guna atau lah berbanding gunakan dan. Seelok-eloknya elakkan memberi dua jawapan dalam satu ayat. Jangan menambah bilangan jawapan. Macam tadi lah saya kata, soalan minta dua. Bagi dua saja. Tak perlu tambah lagi yang ketiga, keempat, tak perlu. Sebab yang bawah tu memang tak akan disemak. Dia hanya baca yang depan. Walaupun yang nombor 3 bawah tu betul. Tak akan ditanda. Memang tak akan ditanda, akan lihat yang di atas saja. Kalau tak dua-dua lah, kalau tak tiga saja. Jangan tambah yang keempat, jangan tambah yang kelima. Jangan buang masa kat situ tambah jawapan yang lain. Jadi awak kena pilih jawapan mana yang tepat untuk awak masukkan sebagai pilihan jawapan awak. Kemudian terminologi boleh tulis dalam bentuk singkatan seperti ASEAN, APEC, FAMA ke, MADI ke apa ke, semua tu bolehlah diterima. Kalau contoh awak tak ingat nama panjang dia, tulis dia. Kalau ASEAN. Kemudian terminologi yang telah diterima pakai umum seperti K ekonomi ataupun I dagang tidak perlu diberikan maksudnya. Tak perlu nak beri maksud K ekonomi apalah. Terus beri jawapan K ekonomi merujuk pada apa. Okey, setakat ni faham tak untuk soalan struktur? Ada soalan nak tanya untuk soalan struktur? Tak ada cikgu. Tak ada. Kalau tanya ya. Jangan tanya dalam chat sebab saya tak nampak dalam ruangan komen. Kalau nak tanya terus tanya je cara ni. Okey, kalau tak ada saya teruskan untuk bahagian C. Bahagian C ada 3 soalan esei. Jawab 2 soalan sahaja, kan? Itu 50 markah lah. Dua-dua soalan tu 50 markah. Satu esei nilainya 25 markah. Banyak tak 25 markah ni? Banyak ke tidak 25 markah? Banyak-banyak. Banyak. Kan? Jadi kebanyakannya pelajar ni dia suka jawab soalan esei dululah. Tapi bergantung kepada masing-masing. Nak jawab soalan esei dulu ke, objektif dulu ke. Kalau awak pantas jawab soalan objektif, buatlah soalan objektif dulu. Kalau pantas buat soalan esei, buat soalan esei dululah. Soalan esei ni selalu memerlukan awak ada kemahiran untuk berfikir, nak cari maklumat, nak menghuraikan dia. Itu mengambil masa sikit lama untuk bahagian C. Waktu menjawab hanya 2 jam sahaja. Jadi kena pandai-pandaikan membagikan masa. Penyusunan esei melibatkan 3 asas penting. 3 asas penting ni lah. Jadi ketiga-tiga ni awak perlu ada. Iaitu kemahiran kognitif berfikir. Jangan malas berfikir. Jangan malas berfikir. Kena banyakkan berfikir dan banyakkan membaca. Bila banyakkan membaca, barulah awak boleh berfikir secara waras. Kemahiran mengumpul maklumat. Itu membaca, mendengar dan juga melihat. Ada masa lagi ni untuk awak membaca. Cari-cari maklumat apa sesi yang cikgu awak bagi, yang cikgu awak share tu. Tolong baca. Baca dan kemudian kenal pasti bentuk idea bagaimana hurai, banyakkan membaca. Walaupun awak hanya baca skema jawapan saja. Tak apa, baca. At least sekurang-kurangnya awak tahu istilah-istilah dalam soalan esei. Kadang-kadang calon ni atau pelajar ni kadang mereka ada jawapan tapi disebabkan mereka tak faham istilah-istilah. Macam sebelum ni tentang pemisahan aspek fizikal. Pemisahan aspek fizikal. Kebanyakannya calon ni dipikir pemisahan aspek fizikal ni melibatkan tinggi sebab dia tahu fizikal itu. Fizikal itu dia fikir tinggi, rendah, gemuk, kurus, hitam, putih, dia ingat yang itu. Dan banyaklah calon jawab kat situ. Pemisahan aspek fizikal tu antaranya huraian macam itu. Jadi
huraian dia kosong lah sebab pemahaman dia. Pemahaman dia tak faham istilah-istilah kat situ. Apabila tak faham, maka habislah. Seluruh esei dia boleh menyeleweng sebab dia dah salah tafsir. Apabila salah tafsir, sebab apa salah tafsir? Sebab dia kurang membaca, tidak membaca. Esei ni untuk pengajaran ni kena banyak membaca. Bila kita kurang membaca, kita kurang mencari maklumat, maka kalau ada istilah-istilah yang kita tak pernah dengar tu, itu menyebabkan pelajar tak boleh nak jawab. Sama juga tentang gelandangan. Gelandangan. Tak semua calon faham apa itu gelandangan. Bila tak faham gelandangan, apa maksud gelandangan? Apa maksud gelandangan? Tahu tak gelandangan tu apa? Golongan gelandangan. Tak ada rumah. Yang tak ada rumah. Duduk dekat apa? Dekat kedai ke, kawasan kaki lima. Mereka ada pekerjaan tapi mereka tak ada rumah. Mungkin tak mampu untuk menyewa, tak mampu untuk membeli rumah. Itu golongan-golongan gelandangan. Jadi kat sini kena ada kemahiran mengumpul maklumat lah. Banyak-banyak mengumpul maklumat, membaca, search. Sekarang ni adalah zaman teknologi. Semua ada handphone kan. Bila ada handphone, banyakkanlah awak Google, cari maksud. Supaya apabila keluar istilah-istilah dalam soalan peperiksaan, awak tahu nak menjawab. Membaca, mendengar dan juga melihat. Dan akhir sekali adalah penulisan, menulis. Apabila kita banyak membaca, kita banyak mengkaji, kita banyak mengumpul maklumat, secara automatik penulisan kita pun akan jadi cantik. Cara menulis kita pun akan jadi cantik sebab banyak membaca. Tapi kalau kita kurang membaca, kita banyak baca benda-benda yang bukan, yang berkaitan tentang hiburan apa semua, kemudian penulisan kita pun akan jadi itu yang penulisan kebanyakan pelajar ni salah sutur ayat. Banyak salah sutur ayat, banyak kesalahan ejaan. Pada esei ni, soalan esei ni bahasa dalam 4 markah. 4 kesalahan sutur, tolak satu markah. Sebab apa kebanyakan calon ni soalan esei ni penulisannya mereka teruk. Tak semualah segelintir. Kebanyakannya macam tu. Kebanyakannya penulisan habis. Idea ada tapi huraian tak ada. Huraian lemah. Penulisan huraian lemah. Lepas tu berulang-ulang. Dia tak tahu apa yang dia nak tulis dalam huraian tu sebenarnya. Kemudian kebanyakan pelajar ni dia tulis apa yang dia tahu. Apa yang tahu. Bukan berdasarkan kepada pembacaan dia tahu. Apa yang tahu. Tak tahu tak tulis. Itu pun bahayalah. Dia banyakkan kemahiran mengumpul maklumat. Penulisan perlu ada isi, perlu ada huraian. So dalam esei, apa yang awak belajar tentang kedaulatan Malaysia, itu tentang cabaran. Ini yang ada dalam sukatan pelajaran. Apa yang awak belajar, semua ada terkandung dalam sukatan pelajaran yang telah dikeluarkan oleh MPM. Cabaran, punca, penyelesaian. Kebanyakannya, soalan esei ni lebih kepada dia nak penyelesaian. Itu langkah lah. Langkah, strategi, cara, bagaimana nak selesaikan rasuah, masalah rasuah. Bagaimana nak selesaikan tentang apa? Contoh kalau berlaku ketidakstabilan politik, bagaimana nak selesaikan, apakah langkah dia. Ada juga tentang punca, bagaimana boleh berlaku keadaan sedemikian, apakah kesan dia, kemudian apakah kebaikan dia, manfaat, semua tu awak kena tahu. Sebab tu pentingnya kemahiran mencari maklumat. Ini semua adalah tema-tema. Tema-tema dalam sukatan semester 1. Iaitu cabaran, punca dan penyelesaian maklumat. Dia berkaitan tentang pertahanan, sosial dan budaya, ekonomi, politik, sains dan teknologi, dan integrasi dan perpaduan. Jadi awak nak menjawab, ada nak menulis idea ni juga, lihatlah juga kepada tema-tema ni. Tengok tema tu berkaitan apa? Adakah ekonomi? Jadi apabila tema adalah tema ekonomi, awak tahu soalan ini berkaitan tentang ekonomi, maka jawapan awak menjurus kepada ekonomi. Kalau dia berkaitan politik, politik tu kita lihat dari segi apa? Kedaulatan ke, keselamatan ke? So jawapannya adalah lebih kepada macam keselamatan, kedaulatan, keharmonian negara. Kemudian integrasi, bagaimana pula cara? Jadi bila awak baca soalan esei tu, fahamkan dulu esei itu bentuknya tema apa. Dia lebih pada tema apa? Adakah sosial dan budaya? Adakah sains teknologi? Kalau sains dan teknologi, kalau dia nak tentang penyelesaian tu langkah,
selalunya jawapan yang ada, yang wajib dalam ada sains dan teknologi ialah apa? Mengukuhkan pendidikan dan pembangunan dalam apa? Dia ada sambung belakang dia tu. Jangan mati sampai pembangunan saja, tapi ada kesinambungan di belakang itu. Contoh mengukuhkan pendidikan dan pembangunan dalam teknologi hijau. Okay, jangan awak berhenti sampai mengukuhkan pendidikan dan pembangunan saja titik. Tak lengkap. Okay, dia kena ada penambahan di belakang dalam apa? Bioteknologi ke, okay, dalam apa teknologi hijau ke, okay, bergantunglah kepada isu ataupun tema yang ditanya dalam soalan. Jadi perbincangan tajuk-tajuk tertentu yang relevan hendaklah menyentuh Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Tadi slide yang pertama tadi lah saya tunjuk. Okay, di mana kita belajar tentang negara kita. Bagaimana negara kita bagaimana nak menguruskan negara. Itu yang melibatkan Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Okay, fokus awak adalah pada Malaysia. Malaysia saja, tak perlu tengok negara luar. Okay, jadi awak kena tahu juga istilah-istilah. Okay, istilah-istilah yang digunakan dalam soalan-soalan peperiksaan. Contoh objektif dengan rasional. Okay, cabaran dengan masalah. Dua-dua ni lain maksudnya. Okay, masalah dengan kesan. Kesan dengan risiko. Kesan risiko ni sama tak? Kesan dengan risiko sama tak? Tak. Tak. Okay, apa beza kesan dan risiko? Apa beza kesan dan risiko? Risiko belum berlaku. Kesan? Kesan? Kesan apa kesan? Kesan dah berlaku. Okey, jadi kalau awak tengok, sebenarnya jawapan kesan dengan risiko ni sama. Contohlah kalau kita kata penyalahgunaan dadah. Okey, penyalahgunaan dadah boleh menyebabkan kematian. Risiko pun sama, penyalahgunaan dadah boleh menyebabkan kematian. Tapi cara kita menjawab itu adalah berbeza. Contoh kalau dia kata kesan penyalahgunaan dadah boleh menyebabkan kematian. Tapi kalau soalan kata risiko, awak guna tambah apa? Contoh jika tu merujuk pada risiko lah, ataupun awak tulis risiko penyalahgunaan dadah boleh menyebabkan kematian. Ataupun jika berlakunya penyalahgunaan dadah boleh menyebabkan kematian. Ataupun kemungkinan tu juga merujuk kepada risiko. Jadi kalau ada istilah-istilah perkataan yang merujuk kepada belum berlaku, tapi kalau dia melakukan penyalahgunaan dadah tu boleh juga boleh menyebabkan kematian. Penggunaan istilah-istilah itu sangat penting. Okay? Kemudian sumbangan dengan potensi pun berbeza. Faktor dengan punca beza, analogi dengan dasar berbeza. Okay? Nanti balik rumah ke apa, cari maksud-maksud dia. Apa beza ni objektif dengan rasional. Okay? Kemudian kedudukan kata tugas lah. Kedudukan kata tugas ni kalau lihat dalam esei sama ada permulaan ayat ataupun dia berada di akhir ayat. Okay, akhir ayat ni rujuk kepada jenis ayat dalam pernyataan yang diberikan. Contohlah kalau permulaan ayat kita bincangkan langkah-langkah dan kesan. Apa dia? Kalau akhir ayat sekali dia letak ayat pernyataan dan titik, akhir sekali dia kata bincangkan. Itu adalah yang berada kata tugas berada di akhir ayat. Okay, kemudian kombinasi jawapan. Kena tahulah, dalam esei kombinasi jawapan hanya 3 ni. 5 tambah 0, 1 tambah 4, 2 tambah 3 ataupun 3 tambah 2. Salah satulah. Okay, kalau 5 ni maknanya kalau 5 kesan, 5 lah kesan. Okay, tak ada jawapan yang lain. 1 ni selalunya dah diberi dalam soalan esei. Okay, 1 ni selalu kalau adalah soalan 1 tambah 4 yang jawab lah yang ini. Jawab soalan 1 ni. 1 ni confirm awak dah dapat markah kat sini. Tapi pastikan awak faham isu tersebut. Kalau tak faham isu tersebut, kalau jawab juga soalan ni pun tak memberi apa-apa manfaat lah, menyebabkan boleh menyeleweng. Okay, kemudian 2 tambah 3 ataupun 3 tambah 2, maksudnya ada 2 jawapan kat sebelah, kesan dan langkah ke, ataupun dia kata kesan positif dan negatif. Bergantung pada isu. Format penulisan karangan. Jumlah perkataan. Karangan hendaklah tidak melebihi 400 patah perkataan. Ini sebenarnya kalau pemeriksa dia akan tanda tak lebih daripada 400 patah perkataan.
Tapi awak kalau dalam soalan dia kata antara 300 hingga 350 patah perkataan. Okay, selebihnya tak akan disimak lah. Kalau contohlah sampai perenggan idea yang kelima tu dah 400. Masa kesimpulan dah lebih daripada 400. Maka kesimpulan awak itu tak akan diperiksa. Apabila tak akan diperiksa, maka format awak adalah kosong. Maka format akan jadi kosong. Pemengganan semestinya adalah 7 perenggan. Okay, perenggan pertama adalah pengenalan. Okay, perenggan kedua hingga keenam adalah isi dan perenggan ketujuh adalah penutup. Okay, bagaimana cara nak menulis idea? Okay, bagaimana nak tulis idea dalam esei? Okay, menggunakan teknik deduksi. Iaitu apa, bagaimana, kenapa, bagaimana. Timbulkanlah persoalan kat situ. Awak rajin-rajin buat macam kenapa dia boleh berlaku macam itu? Apa yang akan berlaku? Bagaimana nak selesaikan masalah tu? Okay, bagaimana nak atasi masalah tersebut? Okay, jadi kat sini dalam soalan esei ni, ayat yang pertama dalam setiap perenggan mesti idea. Okay, mesti idea. Kedudukan idea mesti berada di awal perenggan. Kalau kedudukan idea awak berada di tengah-tengah ataupun di akhir, maka jawab awak kalau betul lah idea tu, dia akan dapat 1 markah saja. Tapi kalau dia berada di awal perenggan, setiap idea berada di awal perenggan, maka jawab awak punya idea akan dapat 2 markah. Kemudian ada huraian dan kalau ada contoh, bukti ataupun data boleh masukkan. Tapi kalau tak tahu apa-apa data, tak tahu apa-apa bukti yang boleh masukkan, jangan masuklah. Okay, jangan buat data sendiri. Okay, jangan letak peratus sendiri. Tak perlu. Okay. Okay, kandungan karangan, pengenalan. Okay, dalam pengenalan ni, ada berapa cara lah boleh buat. Sama ada beri definisi ataupun tafsiran atau konsep berdasarkan kepada soalan. Okay, panjang. Janganlah melebihi daripada 40 patah perkataan. Okay, jelaskan secara ringkas tetapi tepat dalam 30 hingga 40 patah perkataan sahaja. Okay, jangan beri idea dalam pengenalan. Sebab dalam pengenalan ni tak ada markah tapi dia ada markah format. Ada pengenalan, ada isi, ada kesimpulan. Okay, kalau ada idea yang betul maka awak akan layak dapat 1 markah format. Okay, contoh soalan ni. Kebelakangan ini, generasi muda yang merupakan benteng pertahanan negara pada masa hadapan dikatakan kurang mempunyai semangat patriotik terhadap negara. Okay, usaha-usaha perlu dilakukan bagi menyuburkan semangat patriotik dalam kalangan negara. Okay, apa kata tugas dia? Apa kata tugas dia? Apa kata tugas dia pelajar? Usaha. Tugas, kata tugas. Ulaskan. Ulaskan. Ulaskan ni berada di mana? Akhir ayat. Okay, ulaskan berada di akhir ayat. Apabila dia berada akhir ayat, maka awak punya pilihan jawapan ni sama ada 5 tambah 0, okay, ataupun 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2. Okay, jadi kat sini awak lihat ada berapa kehendak soalan. Okay, isu tu. Isu dia apa? Kena pasti isu dia apa isu? Generasi muda. Kebelakangan ini, generasi muda yang merupakan benteng pertahanan negara pada masa hadapan dikatakan kurang mempunyai semangat patriotik terhadap negara. Usaha-usaha pun dilakukan bagi menyuburkan semangat patriotik dalam kalangan mereka. Apakah isunya? Kurang semangat patriotik. Semangat patriotik. Okay. Kurang semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Generasi muda sekarang ni kurang semangat patriotik. Tak ada semangat patriotik. Jadi kat sini kata usaha-usaha perlu dilakukan bagi menyuburkan semangat patriotik dalam kalangan mereka. Jadi, apakah kehendak soalan dia? Apa kehendak soalan? Usaha. Usaha. Adakah usaha saja? Kenapa kurang semangat patriotik? Okay, kenapa kurangnya semangat patriotik dan juga usaha. So skema ada 3-2 dan juga 2-3. Okey. Kaedah membaca maksud kehendak soalan. Kita tengok. Kebelakangan ini, generasi muda yang merupakan benteng pertahanan negara pada masa hadapan dikatakan kurang mempunyai semangat patriotik terhadap negara. Usaha perlu dilakukan bagi menyuburkan semangat patriotik. Okay, isunya generasi muda telah betul. Okay, generasi muda yang kurang punya semangat patriotik. Okey, kita tengok subjek isu dia.
yang merupakan benteng pertahanan negara pada masa hadapan. Yang mana generasi muda ni, kurang mempunyai semangat patriotik. So fokus jawapan awak adalah apa? Kurang mempunyai semangat patriotik. Kenapa generasi muda ni kurang mempunyai semangat patriotik? Dan kemudian isu yang kedua adalah fokus isu ataupun kehendak soalan yang kedua adalah usaha-usaha perlu dilakukan. Usaha siapa? Usaha siapa yang perlu lakukan ni? Bagi menyuburkan semangat patriotik, kata tugasannya adalah ulaskan. So skema dia adalah 2 tambah 3 ataupun 3 tambah 2. Inilah kurang semangat patriotik. Kenapa? Why? Tadi kita kata kita gunakan persoalan. Apa, bagaimana, mengapa. Kenapa? Kenapa kurangnya semangat patriotik ni? Sikap individualistik. Ataupun kita kata sikap materialistik. Dua-dua ni boleh. Individualistik. Apa yang individualistik ni? Sikap pentingkan diri sendiri. Kemudian mengutamakan etnik sendiri. Hidup senang selepas merdeka. Pengaruh global. Kemudian kurang hayati sejarah negara. Ni. Kurangnya semangat patriotik dalam kalangan generasi-generasi muda. Yang usaha. Bagaimana? Bagaimana nak menyuburkan semangat mereka dalam semangat patriotik ni? Iaitu melalui pendidikan, meningkatkan kempen kesedaran. Kalau meningkatkan kempen kesedaran, kena ada kesinambungan di belakang ni. Contoh meningkatkan kempen kesedaran dalam semangat patriotik. Kena ada kesinambungan belakang lah. Meningkatkan kempen kesedaran dalam apa? Bergantung kepada isu tersebut. Kemudian institusi keluarga dan sukan. Ini antaralah jawapan-jawapan dia. Kita tengok cara bagaimana menulis pengenalan. Yang pertama ni kesalahan struktur ayat. Kemudian yang kedua juga kesalahan struktur ayat. Generasi muda masa kini sering menimbulkan masalah kepada negara. Seperti melakukan gejala sosial dan masalah sosial. Itu kesalahan struktur ayat. Kedua pun kesalahan struktur ayat. Ketiga pun kesalahan struktur ayat. Dan keempat juga kesalahan struktur ayat. Bila 4 kesalahan struktur ayat akan tolak satu markah lah. Dan intro dia terlalu panjang, 66 patah perkataan. Tadi saya kata berapa antara awak punya patah ni intro, pengenalan? Kurang 30 hingga 40. Kurang daripada 40 antara 30 hingga 40 patah perkataan. Kemudian lebih kurang berapa? 2 hingga 3 ayat pun dah cukup. Tak perlu terlalu panjang bahagian pengenalan. Tak perlu terlalu panjang. So kat sini berlakunya kesalahan struktur ayat, maka bahasa 4 struktur, potong 1 markah. Kita tengok contoh pengenalan yang kedua. Ini cara mudah lah dan popular. Salin pernyataan dalam soalan. Kebelakangan ini, generasi muda yang merupakan benteng pertahanan negara pada masa hadapan dikatakan kurang mempunyai semangat patriotik terhadap negara. Sekejap Sekejap, saya tengah bagi teks. Saya tengah bagi teks dulu awak. Sekejap Mak lagi. Buka mic cikgu. Cikgu off mic je cikgu. Cikgu off mic. Cikgu, mic. Okay, sorry. Kita balik yang ni
Okey. So ni adalah cara yang kedua. Cara kedua menulis pengenalan. Ini cara paling mudah lah. Mana calon atau pelajar kebanyakan salin saja daripada soalan. Tapi janganlah kata tugas tu ambil yang ulaskan, bincangkan tu tak perlu salin dalam soalan. Ini cara yang paling mudah dan popular dan kebanyakannya calon menulis cara macam ni. Sebab apa? Kebanyakan mereka tak nak fikir macam mana nak tulis pengenalan. Okay, yang ketiga. Okay, cara yang ketiga ni mana ayat yang pertama fokus kepada isu, berkaitan isu lah. Semangat patriotik penting terutama kepada generasi muda kerana dapat mengekalkan kedaulatan dan keselamatan negara. Okay, yang kedua, walau bagaimanapun sejak kebelakangan ini semangat ini semakin berkurang. Ini fokus kepada jawapan yang pertama tadi tu. Itu kenapa semangat patriotik semakin berkurang. Yang ketiga ialah berkaitan tentang fokus jawapan yang kedua. Iaitu pelbagai usaha boleh dilaksanakan untuk menyuburkan semangat patriotik golongan muda. So kaedah ketiga ni pun awak boleh gunakan cara nak menulis pengenalan. Nak elakkan daripada, bagaimana nak elakkan awak daripada kesalahan struktur ayat. Macam tadi pengenalan pertama tu banyak kesalahan struktur ayat sebab ayat ialah kadang pelajar ni kurang menulis, dia kurang baca, jadi masalah struktur ayat tu banyak. Banyak yang pelajar ni kehilangan markah disebabkan oleh kesalahan struktur ayat dan juga ejaan. Itu yang last sekali, markah bahasa pelajar tinggal 1, tinggal 2. Disebabkan kesalahan struktur ayat. Jadi paling mudah tadi boleh ambil yang pengenalan kedua. Pengenalan kedua kaedah yang mudah lah untuk elakkan daripada berlakunya kesalahan struktur ayat. Ataupun awak gunakan pengenalan yang ketiga ni, masukkan tentang isu dia. Kemudian ayat yang kedua berkaitan tentang fokus isu yang pertama dan ayat yang ketiga adalah fokus kepada isu yang kedua. Itu lebih selamat. Kemudian satu ayat, contohlah kalau satu ayat tu jangan lebih daripada 2 baris. Satu ayat tu jangan lebih daripada 2 baris. Kalau sampai 3 baris, 4 baris, kemungkinan boleh berlaku kesalahan struktur ayat. Jangan panjang baru jumpa titik. Dah sampai 3-4 baris dah baru jumpa titik. So kat situlah berlaku kesalahan struktur ayat. Selain daripada penggunaan ayat dan juga panjang yang awak menulis itu juga boleh menyebabkan berlakunya kesalahan struktur ayat. Okey, ni intro yang ketiga. Okey, ni yang dah digabungkan lah. Semangat patriotik penting dalam kalangan generasi muda pada masa hadapan kerana dapat mengekalkan kedaulatan dan keselamatan negara. Ni sebab tulisan besar tu nampak macam 4 baris. Walau bagaimanapun sejak belakangan ini semangat ini semakin berkurang. Pelbagai usaha boleh dilaksanakan untuk menyuburkan semangat patriotik generasi muda. So 30 hingga 35 patah perkataan lah, 2 ataupun 3 ayat. So, tadi saya kata pengenalan tak perlu panjang, tak perlu sampai setengah muka surat. Cukup 2 ataupun 3 ayat. Sebab apa? Sebab pengenalan ni tak ada markah. Cuma dia ada markah khusus dalam markah format sahaja. Cuma bahasa awak dan juga struktur awak itu kena jagalah nak elakkan daripada penolakan markah bahasa. Kemudian idea. Sekarang ni awak bertuah sebab apa? Satu idea 2 markah. Berbanding dulu sebelum ni, jadi start tahun 2019 mula 2019 pemakan dah berubah sikit. Di mana satu idea 2 markah. Kalau sebelum ni satu idea 1 markah. Bila kalau dah betul je satu idea dah dapat 2 markah. Idea tepat 2 markah, idea kurang tepat 1 markah. Contohlah macam langkah-langkah. Langkah-langkah tu. Kalau awak tak tulis kata kerja. Tak tulis kata kerja dalam idea tu dah kurang tepat. Bila kurang tepat, idea kurang tepat dapat 1 markah. Tapi kalau awak letak kata kerja kat situ, tapi kata kerja kena bersesuaian lah. Letak kata kerja boleh dapat 2 markah. Kemudian idea tu mesti berada di awal perenggan. Idea kosong tidak menepati kehendak soalan ataupun skema jawapan. Keseluruhan karangan 1 markah. Markah maksimum idea hanya 5 markah saja. Markah maksimum idea 10 markah. Saya lupa nak betulkan. Markah maksimum idea hanya 10 markah. Maknanya ada 5 idea 10 markah. Banyak tu. Sangat banyak. Satu idea 2 markah sangat banyak. Jadi kalau dah betul dia 2 idea, 3 idea dah banyak markah kat situ. Huraian awak 2 markah. Jadi markah tidak diberi untuk butiran yang diulang. Jangan dekat penggal pertama tu awak dah tulis, kena ulang lagi benda yang sama. Setiap idea ataupun
isi perlu berada di awal ayat ataupun berada di awal perenggan. Apabila idea berada di awal ayat ataupun awal perenggan, membolehkan awak mendapat 2 markah. Tapi apabila idea awak berada di tengah-tengah, okey, menyebabkan idea awak akan mendapat 1 markah. Tak dapat 2 markah lah. So sayang dekat situ. Kemudian huraian, maka maksimum huraian bagi satu idea ialah 2 markah. Okey, beri 2 hingga 3 huraian yang bernas. Kemukakan contoh yang relevan. Okay, berilah ayat penegasan dalam baris yang terakhir dalam perenggan tersebut. Dia perlu ada kesinambungan idea pertama ke idea seterusnya dengan menggunakan perkataan yang sesuai untuk memulakan perenggan anda. Okay, jadi panjang dalam satu perenggan tu antara yang ideal lah antara 50 hingga 60 patah perkataan. Okay, ni kalau 50 maknanya tak banyak lah punya penulisan tu. So nak elakkan daripada menulis terlampau panjang. Okay, jangan lebih daripada 400 patah perkataan. Seloknya sampai 350 lah dah mencukupi. Sebab skema pemakan sering berubah-ubah. So hati-hatilah. Okay, ikut apa yang kena soalan kata sampai 350, tulis sampai 350. Jangan sampai 400. Kita tengok contoh jawapan. Jawapan pelajar. Usaha kerajaan melonjak ekonomi untuk mencapai negara berpendapatan tinggi. Jelaskan. Ini contohlah. Dia tulis isi dia penggunaan teknologi. Huraian dia menggunakan teknologi moden. Jentera moden boleh digunakan di ladang dan dalam kilang. Penggunaan teknologi setanding dengan negara luar dan dapat menghasilkan produk berkualiti dengan banyak. Isi dia, betul tak isi dia ni? Betul tak isi? Usaha kerajaan melonjak ekonomi untuk mencapai negara berpendapatan tinggi. Jelaskan. Betul tak usaha dia? Isi dia betul tak isi dia? Pelajar. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Betul. Betul. Yang lain? Okay, kita tengok. Betul. Betul. Okay, kita tengok. Salah. Okay. Salah kat situ. Sebab apa salah? Idea tidak tepat. Idea tidak tepat. Kemudian tak ada kata kerja kat situ lah. Okay, tak ada kata kerja. Okay, teknik menulis isi dan huraian yang betul. Okay, penggunaan teknologi apa? Moden. Dari dulu pun ada teknologi. Cuma bezanya dulu dengan sekarang adalah kecanggihan dia. Kecanggihan teknologi dulu. Dulu ada teknologi tak? Ada. Cuma dia tak moden, dia tak canggih. Jadi kat sini kalau kita nak mencapai negara berpendapatan tinggi, kenalah menggunakan teknologi moden. Mesti ada perkataan moden ataupun canggih. Kalau baru salah. Baru tak boleh terima. Baru lain. Baru moden dengan canggih lain. Kalau kata penggunaan teknologi moden ataupun menggunakan teknologi moden, menggunakan teknologi baru, salah. Baru, moden dengan canggih adalah beza. Sama ada moden ataupun canggih. Itu boleh terima. Moden tu merujuk pada canggih lah. Tapi kalau baru tu lain. Itu salah. Jadi kat sini awak lihat bagaimana dia menulis huraian dia. Dalam huraian ada key point dia. Bagaimana awak nak cepat? Nak cepat menulis idea. Nak tulis huraian. Idea awak dah ada. Jadi macam mana awak nak tulis huraian? Cari key point. Awak lihat yang pertama ni. Apakah key point dia? Daripada key point tu, awak boleh, ataupun keyword. Daripada keyword tu, awak boleh menulis huraian. Awak lihat, huraian yang pertama ni, apakah keyword dia? Kecekapan. Kecekapan. Yang kedua? Huraian kedua ni? Produktiviti negara. Produktiviti. Yang ketiga? Perolehan negara. Perolehan negara. Perolehan. Kaitkanlah dengan teknologi moden. Bila kita menggunakan teknologi moden, kecekapan, cekap. Kemudian produktiviti. Kemudian perolehan negara. Perolehan negara akan jadi lebih apa? Lagi banyak. Kita dapat meningkatkan perolehan negara, pendapatan negara. Jadi bila awak dah ada keyword, barulah awak boleh tulis huraian. Cari keyword dia. Setiap idea tu cari keyword dia. Apa keyword dia? Kita tadi inilah penggunaan teknologi moden. Moden. Kaitkan dengan nak capai status negara
negara berpendapatan tinggi. Apa dia punya keyword dia? Iaitu kecekapan. Meningkatkan kecekapan. Bila awak tahu keyword dia kecekapan, awak barulah boleh buat huraian dia. Jadi bila awak nak jawab soalan essay, buat satu rangka lu yang ringkas. Idea, kemudian huraian dia tu keyword saja. Kecekapan, productivity, perolehan. Bagaimana nak wujudkan, nak tahu dia punya keyword tu? Kenalah banyak membaca. Kalau kita kurang membaca, memang kita tak boleh nak cari keyword dia. Jadi keyword yang pertama adalah kecekapan. Bila dah tahu keyword dia, kecekapan. Bila kita gunakan teknologi moden, sebelakulah kecekapan, cekap lah dia punya tu kan. Maknanya barang boleh meningkatkan menghasilkan barang lebih banyak. Jadi kita meningkatkan kecekapan dalam menghasilkan barangan dan produk komoditi. Yang kedua adalah productivity. Apabila kita gunakan teknologi moden, kilang-kilang menggunakan teknologi moden ataupun kerajaan menggunakan teknologi moden, so dapat meningkatkan produktiviti negara untuk tujuan ekspor. Nak capai status negara maju, so kena banyak menghasilkan pengeluaran, meningkatkan produktiviti. So kenalah menggunakan teknologi moden. Kalau kita menggunakan teknologi lama yang dulu, maka tak dapatlah nak meningkatkan hasil, tak dapatlah meningkatkan produktiviti negara. Dan dapat meningkatkan perolehan negara. Manfaat pada negara lah tu. Dan dapat membangunkan negara. Faham ke tidak? Faham ke tidak? Faham, cikgu. Ini contoh. Contoh penulisan lengkap untuk satu perenggan. Laman web rangkaian sosial boleh menjadi medium mencari rakan. So idea dia apa? Mencari rakan. Satu saya nak ingatkan. Sebab ada segelintir pelajar, ada segelintir calon ni, dia menulis jawapan dia terlalu ringkas. Dia hanya tulis mencari rakan titik. Dia tak ada ayat. Laman web rangkaian sosial boleh menjadi medium mencari rakan. Tak ada. Dia terus tulis idea mencari rakan. Salah lah. Walaupun jawapan tu betul, idea tu betul, tapi awak tidak menulis dalam ayat yang lengkap, maka tidak relevan. Tidak boleh diterima. Perenggan tersebut sebagai idea akan dapat kosong lah kat situ. Tidak relevan. Jadi kena buat ayat yang lengkap. Laman web rangkaian sosial boleh menjadi media mencari rakan. Soalan ni soalan STPM pernah keluar berkaitan tentang media sosial ni lah, rangkaian sosial ni. Jadi dia nak tahu kebaikan dan keburukan. Ni antara kebaikan dia. Kebaikan dia menjadi medium mencari rakan. Kemudian gunakanlah konsep apa bagaimana. Bagaimana mencari rakan? Dengan menggunakan laman web seperti Facebook dan Friendster boleh mewujudkan rangkaian dan rantaian mencari rakan lama dan baharu. Dulu Friendster lah, sekarang ni Friendster tak ada saya rasa. Sekarang ni Twitter lah, IG lah, TikTok lah kan. Banyak. Kemudian yang kedua, bagaimana lagi Facebook ni boleh mencari rakan? Facebook boleh menjadi rangkaian menghubungi semula rakan-rakan yang telah lama terpisah. Kemudian apa lagi? Seterusnya, laman web rangkaian sosial juga boleh menambah kenalan. Hari sekali rangkaian MySpace. Dulu MySpace ada dan Twitter boleh menjadi rangkaian mencari kenalan baru untuk perkongsian dan pertukaran buah fikiran serta menjadi media penyampaian maklumat. Dulu sebelum ni 4 huraian lah. Sekarang ni buat 3 huraian pun dah mencukupi. 2 ataupun 3 huraian dah mencukupi. Tak perlu sampai 4 lah. Sebab huraian markah dia 2. Dulu huraian markahnya 3. Sekarang ni huraian markahnya 2. Sebab apa? Sebab ke idea tu dia dah bagi 2 markah. Jadi satu perenggan 4 markah. Cuba baca soalan ni. Baca dan cuba analisis. Gejala rasuah telah menjadi duri dalam daging sehingga mendatangkan kesan buruk kepada masyarakat dan negara. Oleh itu, pelbagai langkah perlu diambil bagi mengawal gejala ini daripada berleluasa. Isunya berkaitan apa? Gejala rasuah. Isu adalah berkaitan gejala rasuah. Skop isu yang pertama ataupun kena soalan yang pertama, apa dia?
Kesan Kesan buruk. Okay. Gejala rasuah telah menjadi duri dalam daging sehingga mendatangkan kesan buruk kepada masyarakat dan negara. Jadi kesan buruk awak mesti fokus pada masyarakat dan negara. Okay. Oleh itu, pelbagai langkah perlu diambil bagi mengawal gejala ini daripada berluasa. Apa kena soalan yang kedua? langkah. Okay. Langkah. Okay. Pelbagai langkah perlu diambil bagi mengawal. Okay. Sekarang ni ada tak dia menjurus pada langkah siapa? Siapa yang ada tak? Tak ada. Tak ada. So jawapan awak langkah tu umum lah. Pada kerajaan, pada diri sendiri, masyarakat. Kalau dia kata fokus langkah kerajaan, maka langkah kerajaan lah. So kerajaan yang perlu bertindak. Sekarang dia kata oleh itu pelbagai langkah perlu diambil bagi mengawal gejala ini daripada berluasa. So dia melibatkan semua pihak kat sini. Okay, langkah pada masyarakat, okay, apa masyarakat perlu buat, okay, apa kerajaan perlu buat. So skema dia 2 tambah 3 ataupun 3 tambah 2. Kesan rasuah pada masyarakat dan negara. Okay, kita tengok contoh jawapan. Kesan rasuah. Dia nak pada masyarakat dan juga kepada negara. Okay. Pertama, pada masyarakat meruntuhkan akhlak. Okay. Kemudian, ketidakadilan sosial. Imej terjejas. Okay. Menjejaskan imej negara ataupun menjejaskan imej individu pun boleh lah. Okay. Negara ataupun individu. Apa kata menjejaskan imej negara. Jangan tulis mencemarkan. Mencemarkan tak boleh, salah. Sebab ada calon tulis mencemarkan imej negara. Kemudian pentadbiran negara terganggu, keselamatan tergugat dan ekonomi negara tergugat ataupun terjejas. Okay, selalunya kalau kesan melibatkan masyarakat negara, jawapan ni selalunya ada. Imej negara terjejas, kemudian berkaitan ekonomi pun ada. Selalunya lah. Okay, kalau melibatkan negara, selalunya melibatkan pada keselamatan. Kalau masyarakat macam keharmonian, keamanan. Okay, kalau walian ni semua ni kita kaitkanlah dengan dia punya sosial. Okay, pertahanan, keselamatan ni berkaitan pertahanan. Jadi bila awak nak jawab soalan esei ni, awak rangka dia punya case. Contoh masyarakat tadi sosial apa? Apa yang melibatkan berkaitan sosial? Maksudnya berkaitan dengan sosial lah, menentukan akhlak, ketidakadilan sosial. So imej terjejas. Melibatkan negara pun melibatkan imej negara. Itu salah satulah sama ada kata menjejaskan imej negara ataupun menjaga imej individu. Okay. Kemudian langkah untuk menangani rasuah. Siapa yang terlibat? Persoalan kat situ, siapa yang terlibat? Okay. Kerajaan, meningkatkan integriti, okay. Menubuhkan SPRM, meningkatkan kesedaran awam, melaksanakan tadbir urus baik, menguatkuasakan undang-undang dan memantau kedudukan kewangan. So yang ini difokuskan pada kerajaan. Okay, jadi kat sini kalau sebelum ni dia kata menubuhkan SPRM, tapi SPRM dah ada kan? Jadi apa yang perlu buat? Menubuhkan tu dah tak sesuai kata menubuhkan tu untuk zaman sekarang lah. Ini masih soalan dah lama ni, soalan tahun berapa tadi ni. Okay. Jadi kat sini mungkin boleh tukar pada memperkasakan ataupun menguatkuasakan. Macam ni menguatkuasakan. Awak tak boleh tulis menggubal. Menggubal tak boleh sebab undang-undang dah ada. Undang-undang dah ada. Jadi perlu dikuatkuasakan undang-undang. Perlu dikuatkuasakan undang. Okay, dulu meningkatkan kesedaran awam. Kalau kata meningkatkan kesedaran awam, sedalam tu ada kempen. Tapi sekarang dia kata kita menggunakan term kempen lah. Dulu kempen tak boleh digunakan. Kali ni kempen kita boleh gunakan. Meningkatkan kempen kesedaran dalam apa dia. Okay, ada kesinambungan di belakang itu. Kemudian menguatkan kalau ada langkah ni, okay, kalau soalan yang berkaitan langkah nak menangani, langkah nak mengatasi yang berkaitan dengan jenayah ke, okay, macam rasuah macam ni, jawapan yang ini menguatkuasakan undang ni selalu ada dalam soalan, dalam jawapan. Tapi kebanyakannya pelajar tak tulis yang ini. Sayang. Okay, jawapan ni selalu ada dalam
jawapan. Ada dalam jawapan berkaitan tentang inilah langkah. Kalau ni berkaitan tentang sosial, politik, kalau berkaitan tentang perpaduan ke apa, tengok pada isu lah, tengok pada isunya. Kesesuaiannya, menguat kuasa undang-undang ni selalu jawapan wajib ada. Kalau yang berkaitan sains dan teknologi, yang melibatkan tentang alam sekitar ke apa, jawapan apa yang perlu ada? Mengukurkan sains dan teknologi. Mengukurkan sains dan teknologi dalam apa? Ada kesinambungan itu. Dalam apa? Seterusnya. Soalan 2015. Perhijraan moden insan Malaysia yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan tinggi ke negara lain terus berlaku. Fenomena ini jika dibiarkan berterusan akan menjejaskan ekonomi negara. Jadi kata tugasnya berada di belakang kan, itu bincangkan. Apa yang nak dibincangkan? Tengok balik pada ayat yang pertama ni. Perhijraan moden insan. Apa yang awak faham tentang perhijraan moden insan? Apa yang faham tentang perhijraan moden insan? Soalan ni kena hati-hati sebab kalau salah faham boleh menyeleweng. Perhijraan moden insan Malaysia yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan tinggi ke negara lain terus berlaku. Apa kena soalan? Apa maksud perhijraan moden insan ni? Siapa tahu? Belajar ke luar negara. Pergerakan. Pergerakan moden insan ni keluar negara. Perjalanan moden insan Malaysia yang mempunyai, maknanya dia bekerja di luar negara, yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan. Maknanya dia belajar, sama ada belajar di dalam negara ataupun luar negara. Mereka nak belajar, nak bekerja di luar negara. Mereka ada kemahiran. Kemahiran dan pengetahuan tinggi dan ke negara lain terus. Maknanya makin ramai pelajar-pelajar yang graduate ni berhijrah ke luar negara. Berlakunya pergerakan tu. Pergerakan pembelajar ke luar negara. Kenapa kat situ? Kemudian fenomena ini jika dibiarkan berterusan akan menjejaskan ekonomi negara. Kesanlah. Kesan kepada ekonomi negara. So isunya apa? Tentang perhijraan modal insan. Kehendak soalan dia adalah berkaitan sebab dia berhijrah. Kenapa dia keluar negara? Kalau kenapa keluar negara, maksudnya kat sini jawapan awak ada lihat kepada luar negara tu. Kenapa? Apa yang ada kat luar negara tu? Bukan lihat pada kekurangan tau. Sebab masa ni ramai calon dia buat kekurangan yang ada kat Malaysia ni. Salah lah. Dia buatlah gaji kat sini rendah, salah. Kalau kata pendapatan atau gaji yang ditawarkan negara ni rendah, tidak tepat. Kenapa? So kena tengok kenapa dia keluar negara. Apa kelebihan yang ada di luar negara. Kemudian kesan yang boleh menjejaskan pada ekonomi negara kita sendiri. Skema jawapan 3 tambah 2, 2 tambah 3. Kita cuba tengok contoh jawapan dia. Sebab perhijraan itu kenapa ke negara lain. Peluang pekerjaan sesuai dengan kelulusan. Kemudian gaji ataupun pendapatan lebih tinggi. Persekitaran kerja menarik dan profesional. Meningkatkan kemahiran dan kepakaran. Dan mencari pengalaman bekerja di luar negara. Kalau awak lihat yang ni, jawapan-jawapan dia, ada tak merujuk kepada Malaysia? Ada tak? Ada tak merujuk kepada Malaysia tu sendiri? Ada tak? Kalau bergantung, tak ada kan? Sebab soalan tu kata, kenapa dia berhijrah? So yang sepatutnya kita bila awak baca soalan, kena hati-hati. Bacalah soalan, kali pertama awak baca dulu. Sekali lalu awak nak tengok isu ni apa. Kali kedua, fahamkan. Fahamkan isu soalan tu. Dan tengok apa kehendak soalan. Dan kemudian tengok lagi sekali ketiga, fahamkan betul-betul kehendak soalan tu. Apa soalan nak? Jangan tengok nampak macam senang. Lepas tu awak pun menulis. Tanpa memahami sebetul-betulnya apa yang kehendak soalan nak. Apabila awak salah mentafsir kehendak soalan, itulah kebanyakannya pelajar menyeleweng. Sebab tak faham, kita tak boleh nak tackle soalan tu. Banyak-banyakkan latihan untuk menjawab soalan-soalan, kehendak soalan. Fahamkan apa soalan itu nak.
Yang ni dia kata sebab hijrah ni kenapa? Kenapa dia ke negara lain? Apa yang ada dekat negara lain tu menyebabkan mereka berhijrah ke negara lain. Jadi jawapan awak merujuk kenapa dia berhijrah ke sana. Bukan melihat kepada kelemahan di Malaysia. Contoh kata pendapatan di Malaysia rendah, lepas tu banyaknya peluang dibagi pada warga asing. No, bukan macam itu. Fahamkan kehendak soalan betul-betul. Seterusnya pada kesan. Kesan dia ekonomiah pada ekonomi negara terjejas. Dari 3 je jawapan dari sini. Pertama, kerugian pelaburan pendidik. Contohlah kalau kerajaan dah bagi beasiswa kat dia. Jadi dia pergi negara luar ataupun bagi pinjaman. Kat sini inilah berlaku kerugian pelaburan pendidikan. Kemudian pembangunan negara terjejas. Sebab apa terjejas? Sebab banyaknya pakar-pakar yang ada kemahiran tentang tentang negara dah berhijrah ke negara dan kemudian dari segi cukai pendapatan. Bila sebab mereka dah bekerja kat sana, tentu mereka bayar cukai di negara luar. Mereka tak bayar di negara kita sendirilah. Okey, seterusnya yang ni. Teknologi satelit. Ni tema ni berkaitan apa teknologi satelit ni? Kita tahu tema dia. Tema dia berkaitan apa? Teknologi moden. Sains dan teknologi. Teknologi satelit ni adalah di bawah tema sains dan teknologi. Teknologi satelit membawa pelbagai manfaat kepada Malaysia. Namun, kesan negatif di sebaliknya tidak boleh diketepikan. Bincangkan. Okey. Apa yang nak dibincangkan kat sini? Isunya berkaitan tentang teknologi satelit. Tahu tak teknologi satelit tu apa? Kena faham dulu konsep ni teknologi satelit. Nampak macam mudah soalan ni. Dia nak apa? Manfaat dan dia nak kesan. Tapi kalau tak faham teknologi satelit, habis. Ramai juga pelajar yang menyeleweng semasa menjawab soalan ni. Sebab dia tak faham apa itu teknologi satelit. Jadi skema jawapan 2, 3, 3, 2 dia nak manfaat kepada Malaysia dan juga kesan negatif. Manfaat dari satelit kepada Malaysia. Di sebalik manfaat itu ada kesan negatifnya. Apa manfaat dia kepada negara? Pada Malaysia kan, negara kan. So rujuklah kepada hubungan komunikasi, pengesanan, sumber maklumat, pertahanan dan keselamatan, penerokan angkasa lepas dan juga berkaitan tentang ramalan perubahan cuaca. Sebab jawapan dia senang je. Kalau walian ni jawapan dia sangat senang. Sumber maklumat, pengesanan, komunikasi ataupun kata perhubungan, untuk pertahanan dan keselamatan, ramalan cuaca, itu semua adalah bergantung kepada teknologi satelit. Tapi kalau awak tak faham apa itu teknologi satelit, janganlah buat. Sebab takut nanti jawapan awak menyeleweng. Buatlah yang lebih awak tahu apa istilah-istilah dalam tu. Sebab tu sangat penting. Sangat penting untuk awak nak jawab soalan tu, pastikan isu tu awak tahulah. Dia nak kesan negatif kepada negara. Penyebaran budaya negatif ataupun kuning. Mesti ada negatif kat sini. Penyebaran budaya negatif ataupun kuning, penyebaran fitnah, kemudian ancaman keselamatan. Saya nak sentuh sikit saudara saya ingat. Tentang macam kalau lah berkaitan tu dia lebih pada kesan negatif lah. Pada kesan negatif. Contoh nak sebut pengaruh rakan sebaya. Jawapan awak spesifikkan dia. Pengaruh negatif rakan sebaya. Kalau budaya pula, pengaruh negatif budaya luar. Ataupun pengaruh negatif budaya asing. Kalau tak boleh sebut, kalau sebelum ni diterima budaya barat, kan tak boleh. Tapi sebut negara asing. Dan mesti ada perkataan negatif kat situ. Sebab kalau kata pengaruh rakan sebaya saja, pengaruh rakan sebaya ada yang positif. Betul tak? Pengaruh rakan sebaya ada positif, ada negatif. Lihat kepada isu tersebut. Kalau isu tersebut dia kepada kesan negatif, maka awak kena jawab dalam idea awak tu sama ada dalam struktur. Sama ada dalam soalan struktur ataupun soalan esei. Sama ada dalam soalan struktur ataupun soalan esei, wajib kalau soalan tu berkaitan tentang
negatif, maka wajib awak tulis perkataan negatif tu. Contoh macam tadi kata, pengaruh negatif rakan sebaya, pengaruh negatif budaya asing. Mesti ada perkataan negatif tu. Tapi kalau soalan tu melibatkan umum, ada positif ada negatif, maka awak tulis pengaruh budaya asing ataupun awak kata pengaruh rakan sebaya. Bagi tahu pengaruh rakan sebaya tu ada negatif, ada positif. Kalau soalan tu lebih kepada negatif, maka wajib awak tulis kat situ pengaruh negatif budaya asing ataupun pengaruh negatif rakan sebaya. Soalan ni. Sistem persekolahan mampu memupuk perpaduan kaum di negara ini. Namun demikian, peranan pelbagai pihak lain tidak boleh diketepikan. Jelaskan. Soalan ni, apa isunya? Apa isu dia? Isu tentang apa isu? Pelajar, isunya berkaitan apa? Sistem Persekolahan. Baca tu betul. Sistem persekolahan mampu memupuk perpaduan kaum negara ini. Namun demikian, peranan pelbagai pihak lain tidak boleh ditepikan. Jelaskan. Baca tu betul soalan ni. Sistem persekolahan mampu memupuk perpaduan kaum negara ini. Namun demikian, namun demikian, peranan pelbagai pihak lain tidak boleh ditepikan. Jelaskan. Apa isu dia? Perpaduan. Perpaduan kaum. Perpaduan kaum. Pak tu baca sekali bas kita tengok. Kali kedua kenal pasti betul apa isu dia. Ketiga, baca apa kehendak soalan. So isunya adalah tentang perpaduan, bukan sistem persekolahan. Sistem persekolahan itu adalah jawapan antaranya. Sebab dia kata peranan pelbagai, namun demikian peranan pelbagai pihak lain. Apabila dia kata peranan pelbagai pihak lain, maka ada jawapan yang diberikan dalam soalan, iaitu sistem persekolahan. Sistem persekolahan itu adalah yang pertama. Itu 1 tambah 4. Faham tak? Faham tidak? Jadi sistem persekolahan adalah jawapan yang wajib awak buat dalam awak punya idea lah sistem persekolahan. Dan ni soalan ni senang sebenarnya. Peranan pelbagai pihak lain. Pihak lain kita tahulah apa peranan pihak lain. Soalan ni senang sebenarnya. Bila dia kata peranan pelbagai pihak, mudah untuk jawapan yang awak nak berikan. Sistem persekolahan ni wajib. Dan masyarakat. Masyarakat, keluarga ataupun ibu bapa, kerajaan, pemimpin masyarakat, tokoh agama, badan bukan kerajaan, media massa dan juga pihak swasta. Media massa ni boleh dijadikan idea apabila dia melibatkan peranan pelbagai pihak. Dia kata peranan pelbagai pihak ni kita berjadikan media idea apabila dia melibatkan peranan pelbagai pihak. Tapi ada kalanya kalau kena soalan yang lain yang bukan melibatkan peranan pelbagai pihak ni, contoh langkah. Langkah media massa ni tak boleh jadi idea. Media massa adalah huraian dalam kempen. Huraian dalam kempen atau meningkatkan kesedaran awam. Media massa ni selalunya adalah huraian dalam kempen, meningkatkan kempen kesedaran. Tapi kalau dia kata kat sini peranan pelbagai pihak, maka media massa ini boleh jadikan sebagai idea. So kena hati-hati yang ini. Kena hati-hati. Peringatan. Tadi saya katalah pengaruh media massa ataupun sosial. Ini untuk macam soalan futur. Tidak tepat. Pengaruh negatif media massa ataupun sosial. Ini kalau soalan ni yang lebih kepada soalan negatif lah, yang lebih kepada macam punca atau faktor yang negatif, menuju pada negatif. Soalan-soalan isunya negatif. Kemudian pengaruh rakan sebaya tidak tepat. Jadi pengaruh buruk rakan sebaya ataupun pengaruh negatif rakan sebaya. Kalau soalan itu melibatkan secara umum, soalan positif dan negatif, maka awak boleh tulis pengaruh rakan sebaya. Tanpa ada perkataan buat. Bagi tahu
pengaruh rakan sebaya tak semestinya ada negatif, ada juga yang positif, ada yang baiknya, tak semua negatif. Sama juga dengan media massa, tidak semua negatif, ada juga yang positif. So bergantung kepada isu yang dikeluarkan dalam soalan dan apa kehendak soalan tersebut. Kalau dia lebih kepada isu-isu negatif, maka jawapan awak kat sini perlu ada perkataan negatif. Pengaruh budaya luar, bukan. Pengaruh negatif budaya luar ataupun pengaruh negatif budaya asing. Jangan lagi guna budaya barat. Budaya barat tak diterima lagi untuk, sebelum ni boleh diterima tapi sekarang ni tak diterima lah soalan untuk jawapan untuk pengaruh budaya barat. Tapi pengaruh negatif budaya luar ataupun pengaruh negatif budaya asing. Budaya asing sebab kita bukannya saja sekarang ni bukan saja kita lihat pada budaya barat, ada juga bertimur. Bertimur pun ada yang negatif juga. Sebab tu kita sebut budaya asing, tak sebut budaya barat. Budaya barat ni tak semestinya negatif, ada juga yang positif. Okey. Jadi skema pemakan karangan, tadi idea saya ada 10 markah lah. Ada 5 isi, wajib buat 5 isi, mana 1 isi 2 markah. Huraian 10 markah. Satu huraian dan satu perenggan tu 2 ataupun 3 huraian. Markah bahasa adalah 4 markah. So format 1 markah. Markah bahasa pun sangat penting lah. Kalau awak menulis lebih daripada 250 patah perkataan, maka markah bahasa awak akan dimulakan dengan 4. Tapi kalau 150 kata bawah 250 itu 150 patah perkataan hingga 249 patah perkataan. So markah bahasa awak akan mula dengan 3. Dan seterusnya lah, kalau antara 100 hingga 149 patah perkataan, maka bahasa awak akan mula 2. Dan kurang daripada 101 terus maka awak akan dapat, maka bahasa awak akan dimulakan dengan 1. So sangat penting lah, tulislah lebih daripada 250 hingga 350 patah perkataan bagi dapatkan markah maksimum bahasa ni 4. Jadi bila ada kesalahan barulah dia akan tolak. Tapi kalau markah bahasa awak dah mula dengan 2, jadi bila tolak habis dah terus markah bahasa awak, tinggal 1 sahaja markah bahasa. Karangan terpesong ialah karangan yang tidak langsung membincangkan tajuk. Tak membincangkan tajuk, tak berkaitan dengan isu, maka akan diberi 1 markah lah. Tu kita kata menyeleweng. 1/25 saja. Itu saja setakat ni. Ada soalan tak nak tanya? Ada berapa soalan nak tanya? Cikgu? Ya. Ada soalan. Ya. Bagi soalan bahagian sini yang esei, pertukaran masa yang wajar dilakukan berapa ya? Okey. Satu esei tu lebih kurang 30 minit. 30 hingga 30 minit lah. 30 minit tu paling lama lah, 30 minit. 30 hingga 40 minit. Paling lama 40 minit. Paling cepat 30 minit. Untuk soalan objektif tidak perlu terlalu lama sebenarnya. Objektif ni sebenarnya kalau awak hafal, awak membaca, sebenarnya sekejap je awak dah soalan objektif tu. Apabila awak dah kuasai topik-topik, semua topik-topik dalam soalan objektif, maka sebenarnya untuk soalan objektif tak perlu lama. Tak perlu lama awak menjawab. Kecuali soalan subtul lah. Subtul sebab kita nak menulis. Sebab soalan objektif ni awak hanya hitamkan bulat-bulat saja dan potong-potong mana yang betul. Jadi fokus kepada soalan esei dulu. Kalau boleh jawab dulu soalan esei lah. Tapi kalau awak rasa nak jawab soalan objektif, jawab soalan objektif dulu, kemudian jawab soalan esei. Awak diberi masa dalam 2 jam. So lah tempoh awak menjawab lebih kurang 30 hingga 40 minit untuk soalan satu esei. 40 minit tu lama sangat sebenarnya. 30 minit pun dah mencukupi. Jadi 2 soalan esei lebih kurang 1 jam. Okey. Ada soalan lain? Bagaimana nak tulis cepat? Saya kata guna keyword. Bagaimana nak menulis cepat? Rangka dulu. Dah tahu, dah kenal pasti kehendak soalan, semua awak kena rangka dahulu. Rangka yang mudah lah. Rangka yang mudah. Paling lama 40 minit awak boleh menjawab soalan esei. 40 minit tu maknanya dah siap sekali awak analisis soalan. 40 minit tu dah termasuk awak menganalisis kehendak soalan, awak merangka jawapan awak. Kena rangka dulu. Pentingnya merangka inilah nak elakkan daripada awak mengulang-ulang menulis karangan yang sama. Nak elakkan daripada awak stuck. Ada boleh awak
start lah, maknanya awak nak tulis apa. Jadi tulis dulu. Okay, buat rangka dulu. Dan setiap idea tu just key point je, keyword aja. Awak kena tahu keyword dia apa. Supaya dapat markah. Bila tak ada keyword kat situ, tak nampak apa yang awak nak tulis, maka huraian awak akan dapat satu markah je. Pentingnya ada keyword, apa yang awak nak tulis. Jadi dalam huraian awak tu tak adalah awak tulis berulang-ulang. Tak adalah huraian awak tu berulang. Kebanyakannya calon ni, kenapa huraian dia satu markah? Sebab dia tulis berulang. Dia tak ada rangka jawapan. Dia tak ada keyword kat situ. Pemeriksaan nampak apa yang dia nak tulis sebenarnya ni. Saudara, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf jika ada salah silap. Yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang lemah itu adalah datang daripada saya sendiri. Okay, terima kasih.